Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Terima kasih kerana setia bersama kami hari ini di Selamat Pagi Malaysia bersama dengan saya, Irfan Syamil Nasution. Dan juga bersama dengan saya, Raja Sufia Raja Arif. Diharapkan anda semua dalam keadaan yang baik saja, insya-Allah. Hari ini kita meniti hari untuk kebelanjawan 2025 yang akan dibentangkan oleh Yang Amat Perdana Menteri pada Jumaat nanti. Jadi pastinya kita juga ingin mendengar apakah antara rentetan ataupun inisiatif yang akan diberikan dan juga rangka bagi belanjawan 2025. Ya, saya pasti belanjawan tahun depan merupakan satu perkara yang ditunggu oleh rakyat Malaysia khususnya untuk kita melihat bagaimana perkembangan ekonomi semasa dan kerana ia memberikan satu penekanan cukup penting kepada pelibatan rakyat dan juga pastinya untuk kita berikan penekanan kepada kesejahteraan rakyat keseluruhannya. Jadi pada pagi ini, Sophie, kita di Selamat Pagi Malaysia akan berikan perincian selama 2 jam. Tetapi kita sebelum itu akan saksikan terlebih dahulu perkongsian di portal berita RTM. Jadi ayuh kita ke sana. Silakan. Sama-sama kita bawakan penonton hari ini untuk kita melihat kepada perincian berita dalam dan luar negara. Pertama sekali kita akan lihat kepada Malaysia terus perkukuh kerjasama bilateral dengan Filipina, kata Timbalan Perdana Menteri kita. Baik, kita saksikan di sini Malaysia menyatakan komitmen G2 bagi perkukuh kerjasama bilateral Malaysia Filipina seiring kepengerusian ASEAN Malaysia tahun depan. Hasrat itu disuarakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ketika mengadakan kunjungan hormat kepada Presiden Republik Filipina Ferdinand R. Marcos Jr. Dalam satu kenyataan, Timbalan Perdana Menteri kita menyatakan hasrat untuk mencari peluang bekerjasama dalam industri halal selain memperluas pensijilan halal serta meneroka peluang perdagangan dan pelancongan halal baharu. Ya, betul. Dan juga sebentar lagi juga kami akan bawakan kepada anda topik berkenaan dengan pensijilan halal khususnya di Malaysia ini. Kalau dulu mungkin tempohnya agak lama, tapi sekarang ini tempohnya lebih pendek. Dipendekkan kepada 30 hari saja. Jadi itu dia antara pendekatan baru yang telah pun dilakukan. Jadi perincian yang akan bawakan sebentar saja lagi. Dan selanjutnya juga Irfan, itu berkenaan dengan belanjawan 2025 perlu kekal bersifat inklusif. Ini kata penganalisis. Dan antara perincian di sini iaitu penganalisis ekonomi Universiti Sains Islam Malaysia, Prof Madya Dr. Nur Adli Ridwan Shah berkata, itu cabaran belanjawan kali ini adalah untuk memastikan bahawa kita dapat melaksanakan satu belanjawan yang adil yang dapat inklusif kepada semua golongan, tidak mengira sama ada golongan B40, golongan M40 ataupun golongan T20. Jadi termasuklah semua golongan, rentan dan sebagainya. Ini adalah satu cabaran yang sangat besar kepada kerajaan. Di samping juga untuk mengurangkan defisit fiskal supaya kita mempunyai belanjawan yang tidak terlalu besar defisitnya, ialah satu cabaran yang sangat besar. Besar maknanya perkataan inklusif itu, Sophie, untuk kita berkemaran dan juga manifestasi kepada untuk kita tidak memberikan satu gambaran yang tidak baik kerana kita ingin pastikan tiada rakyat yang tergelincir ataupun tercicir dalam belanjawan tahun depan. Jadi pastinya kita akan saksikan bagaimana belanjawan ini akan dibentangkan pada Jumaat nanti jam 3 petang. Okey, kita akan lihat juga perincian berikutnya. Semalam Dewan Rakyat telah meluluskan pindaan Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit. Kalau boleh Irfan kongsikan di sini, Sophie. Silakan Irfan. Hari ini berkenaan diluluskan dengan lebih suara bersetuju selepas dibahaskan oleh 23 ahli parlimen. Ia antaranya memperuntukkan nilai penalti dinaikkan kepada kadar maksimum RM5,000. Jadi Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Lukan Isman Awang Sauni ketika menggulung perbahasan berkata jumlah RM5,000 itu yang diperuntukkan adalah had maksimum. Jadi kompaun sebenar dikenakan akan mengambil kira tahap keseriusan kesalahan supaya ia seimbang dan juga adil. Dan tegas beliau lagi, kadar kompaun itu bukan bertujuan menghukum tetapi sebagai satu bentuk didikan. Langkah itu bagi memastikan kesalahan sama tidak berulang dengan mengambil kira keadaan ekonomi semasa dan kesan terhadap masyarakat. Itulah dia di antara perkara yang diluluskan dalam rang Undang-Undang Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit semalam. Ya, okey. Dan selanjutnya juga kami bawakan kepada anda berkenaan dengan kepengerusian ASEAN 2025. Malaysia bawa visi masa depan lebih jelas, fokus pendekatan inklusif. Antara perincian di sini iaitu Malaysia dengan bangganya akan memimpin kepengerusian ASEAN 2025 dengan visi masa depan yang lebih jelas dan memberi fokus kepada pendekatan inklusif. Kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata iaitu komitmen Putrajaya untuk memastikan setiap suara itu penting dan tiada mana-mana pihak yang akan dipinggirkan. Dan tambahannya juga iaitu kemampanan akan menjadi panduan ke arah mencipta masa depan yang lebih cerah untuk semua pihak di bawah visi Komuniti ASEAN 2025. Satu lembaran baru akan bermula. Ini menandakan permulaan kepada perjalanan 20 tahun di mana sebuah perjalanan untuk kita bersama-sama bangkit membentuk masa depan yang diimpikan. Baik. Okey, kita akan teruskan lagi dengan perincian berita berikutnya ini berkaitan dengan situasi banjir
banjir di Malaysia. Jadi setakat semalam, Sophie, kita telah mendapat satu berita bahawasanya 3,509 penduduk terjejas banjir di 5 negeri di Malaysia. Boleh berikan perincian. Jadi 5 negeri terkesar banjir melibatkan Kedah, Perak, Pahang, Johor dan juga Selangor. Dan juga jumlah tertinggi penduduk terjejas kini berlindung di PPS Kompleks Belia Sukan Baling seramai 345 orang daripada 130 keluarga. Dan di Perak pula seramai 636 penduduk terjejas daripada 200 keluarga kini berlindung di 11 PPS di 4 daerah iaitu Kuala Kangsar, Kerian, Hulu Perak dan juga Mualim. Dan angka penduduk tertinggi dicatatkan di PPS Kuala Kebangsaan Lasah, Kuala Kangsar dengan 196 orang daripada 56 keluarga. Dan sementara itu Pahang merekodkan 194 penduduk daripada 54 keluarga yang berlindung 4 PPS yang dibuka di Temerloh. Jadi kalau boleh kongsikan di sini sebenarnya memang ramai yang terkesan dengan banjir ini. Jadi kita boleh lihat pula kepada pernyataan dikeluarkan oleh Timbalan Perdana Menteri kita untuk berjaga-jaga dan juga berwaspada. Silakan Sophie. Dan antara perincian di sini Timbalan Perdana Menteri Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Amidi berkata, beliau mengingatkan orang ramai agar sentiasa berwaspada dan mengambil tahu tentang perkembangan semasa banjir di beberapa negeri. Beliau juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negara berkata, semua pihak perlu mematuhi arahan pihak berkuasa bagi memastikan keselamatan diri dan juga keluarga. Utamakan keselamatan dan sentiasa berhubung dengan pihak berkuasa tempatan jika berlaku sebarang kecemasan. Jadi jangan lupa untuk dapatkan maklumat terkini di www.portalbencana.natma.gov.my. Jadi situ kita boleh dapatkan berita terkini berkaitan dengan situasi banjir di Malaysia khususnya. Jadi penonton, apa kata Sophie, kita berhenti pada seketika. Jadi kita akan teruskan lagi selepas ini semestinya dalam Selamat Pagi Malaysia. Ya, selepas ini. Selamat pagi Malaysia. Kecoh dengan kunjungan hormat Delegasi Forum Ekonomi Dunia WEF terhadap Perdana Menteri. Menerusi perkongsian di TikTok, seorang pengguna dakwa ujian berat bakal dihadapi rakyat susulan lawatan itu. Turut diletak tanda pagar akhir zaman dan perang. Semakan pasukan biar betul mendapati hantaran tak lebih daripada hayalan si tukang hantar. Ironinya, teori konspirasi itu dapat perhatian ramai pengguna TikTok lain. Realitinya, kunjungan terbabit tiada kena-mengena dengan sebarang dakwaan mengarut. Sebaliknya, pertemuan dibuat pengerusi eksekutif WEF bagi menjemput Perdana Menteri ke forum anjurannya tahun depan. Saban tahun Malaysia sememangnya aktif menyertai forum tersebut. Namun, Kuala Lumpur maupun forum itu tak pernah rancang untuk cipta perang atau terlibat perkara negatif lain. Yang ada hanya kerjasama ekonomi dunia. Usah terperangkap dengan kisah dongeng. Tak perlu kusutkan diri dengan perkara merapu. Paling penting, tak sebar berita palsu hanya untuk tambah jemaah sekutu. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.
Baik, kembali bersama kami Irfan dan juga Sofia. Diteruskan dengan perkongsian berikutnya. Untuk seleksi pagi hari ini kita memilih konti di mana, Sofi? Ya, untuk kali ini kita pilih ke Melaka. Melaka. Ya, dan untuk ke Melaka kita bersama dengan rakan kami iaitu DJ Da Azrul yang akan berkongsi apakah antara perkara yang menarik ingin dikongsikan daripada Melaka FM. Silakan. Silakan. Okey, baiklah. Terima kasih rakan pengacara Irfan dan juga Raja Sofia di studio. Selamat pagi Malaysia, Nadi Seri Pagi secara langsung di saluran berita RTM My TV 123 dan juga di TV1. Baiklah, perjalanan siaran Melaka FM hari ini, hari Selasa 15 Oktober 2024 bersama dengan saya Da Asri Zuandi. Pagi ini bersama dengan saya untuk segmen yang pertama seperti biasa, Gegar Pagi 6.10 di Melaka FM. Pukul 10 hingga 2 petang nanti anda akan bersama dengan Cikgu Murni. Anda boleh buat permintaan lagu-lagu menerusi laguku untukmu pukul 11 pagi nanti. Dan pukul 2 hingga 5 petang seperti biasa menerusi Panorama 25 bersama dengan DJ Daim. Macam biasalah ada segmen otomotif di Melaka FM iaitu Vroom Vroom pukul 3.30 petang nanti bersama dengan tetamu yang berbahagia Profesor Datuk Insinyur Muhammad Dalib. Dan kita juga ada santai MFM 58 bermula 5 petang hingga 8 malam bersama dengan DJ Yap Melati. Anda boleh buat permintaan lagu-lagu menerusi lagu pilihanku Kuasa 2. Dan di sebelah malam kalau anda peminat lagu-lagu Hindustan, anda boleh layan Salam Namaste bersama dengan DJ Puja. Lagu-lagu Hindustan akan kudara pukul 9.30 malam. Itu antara perjalanan rancangan Melaka FM pagi ni, hari Selasa. Dan saya nak kongsikan sikit tadi bersama dengan Irfan dan juga Raja Sofia ada kongsikan juga situasi banjir di beberapa buah negeri dan di Melaka antara penduduk yang terjejas banjir di Melaka merekodkan 243 orang penduduk daripada 81 buah keluarga dan kesemua mereka masih lagi ditempatkan di 4 pusat pembinaan sementara PPS. Dan menurut Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri PPS Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Dam Anum menempatkan seramai 128 penduduk daripada 41 buah keluarga. Dan di SMK Datuk Abdul Rahman Yaakob seramai 53 penduduk daripada 15 keluarga. Di Sekolah Kebangsaan SK Tedong 32 penduduk daripada 15 keluarga dan juga di SK Serkam Darat 30 penduduk daripada 10 buah keluarga Dan keempat PPS berkenaan dibuka di daerah Jasin selepas hujan lebat berterusan pada awal pagi semalam. Baik, itu berkenaan dengan situasi banjir di negeri Melaka. Saya nak kongsikan sedikit mengenai info negeri Melaka berkenaan dengan memperkasa digitalisasi rakyat yang menjadi fokus utama kerajaan negeri. Menurut Esko Sains Teknologi Inovasi dan juga Komunikasi Digital Negeri iaitu Yang Berhormat Dato' Fairul Nizam Roslan, perkara itu diberi perhatian seiring dengan arus perkembangan teknologi digital menerusi revolusi industri 4.0 yang semakin mendapat permintaan tinggi. Dan ujar beliau lagi, dalam merealisasikan hasrat itu kerajaan negeri di bawah kepimpinan Yang Berhormat Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Utama Abdul Rauf Yusof sentiasa menekankan inisiatif pintar khususnya dari segi penyediaan infrastruktur digital hinggalah kepada pemerkasaan data sebagai tunjang utama dalam meningkatkan penyampaian perkhidmatan yang berkesan. Dan hal itu jelas lagi dapat dibuktikan dalam usaha transformasi progresif menerusi inisiatif Kampung Digital yang julung kali diperkenalkan di Malaysia, sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan kemajuan sosial, ekonomi, teknologi dalam kalangan penduduk-penduduk kampung di negeri Melaka. Setakat itu saja yang dapat saya kongsikan berita dari Melaka. Dan kita nak kembali bersama dengan Irfan dan juga Raja Sofia untuk Selamat Pagi Malaysia. Silakan. Ya, itu dia. Terima kasih kami ucapkan kepada DJ Da Asrul daripada Melaka FM. Baik, Sofi, kita akan teruskan dengan perbincangan berikutnya berkaitan dengan program Madani Rakyat. Kalau tahun sebelum ini, bulan lepas, kita telah menjelajah ke Sarawak. Sarawakku sayang, okey. Jadi pada pagi ini kita akan bincangkan berkaitan dengan program Madani Rakyat Sabah. Jadi kita bersama dengan Tuan Adi Ratno Chani, Pengarah Bahagian Pembangunan Perniagaan KPDN. Assalamualaikum, selamat pagi Tuan. Waalaikumsalam. Sihat Pagi, Irfan, Sofi. Ya. Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, jadi sebelum ini kita telah pun jelajah ke beberapa lokasi lah. Yang pertama kita di zon tengah, zon timur dan juga zon selatan. Betul. Dan kali ini adalah kita ke Sabah pula. Untuk kali ini apa yang ingin diberikan ataupun penyampaian yang ingin disampaikan khususnya di negeri Sabah, Tuan? Khusus untuk negeri Sabah sebenarnya kalau ikut pada
perancangannya, Sabah adalah zon terakhir lah untuk tahun 2024 bagi program Madani Rakyat. Dan untuk di Sabah ni kita panggil juga PMR Sayangi Sabah, sama macam di Miri yang lepas. Dan macam saya sebut awal tadi bersama Sophie dan juga Irfan, sebenarnya kita nak bagi akses kepada masyarakat, specifically rakyat-rakyat yang di luar, apa yang kerajaan Madani hari ini, inisiatif-inisiatifnya secara langsung, dan ada sesi interaktif, maknanya ada two-way communication. Jika ada persoalan-persoalan berkaitan inisiatif kerajaan sedia ada hari ini, untuk membolehkan dia orang access straight forward pada ni, tanpa ada apa-apa kita sebut barrier ataupun kekangan dan sebagainya lah. Okey. Ya, itu dia. mungkin kita boleh kongsikan juga untuk kali ini di Sabah, di manakah ia akan dilaksanakan? InsyaAllah untuk di Sabah yang akan dilaksanakan di Stadium Likas. Dan pemilihan di Stadium Likas ni specifically sebab satunya memang kita ada akses yang cukup besar lah untuk, dan kita jangkakan kehadiran akan mencecah puluhan ribu lah untuk 3 hari itu. InsyaAllah. InsyaAllah. Dan itulah dia, kita pilih Likas, kita pilih ini walaupun mungkin ada pertanyaan-pertanyaan kenapa tidak pilih negeri di Sabah, kan ada besar dan sebagainya. Tapi buat masa ni, untuk tahun ni kita fokuskan kepada ibu negeri dulu. Baik. Jadi mungkin kita boleh kongsikan juga di antara tema yang diangkat untuk kali ini untuk program Madani Rakyat Sabah. Okey. Disebabkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri menjadi peneraju untuk PMR Sayangi Sabah bagi tahun 2024 ni, kita telah pilih untuk kita secara khusus, sebenarnya sebelum ni KPDN pun dikenali sebagai Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kepenggunaan kan. Jadi tema kali ni kita sebut pada meningkatkan kesejahteraan pengguna. Dan sebut pasal pengguna, semua dalam kalau ikutkan statistik DOSM kita, 33 juta rakyat Malaysia adalah pengguna. So that's why kita fokuskan kepada untuk meningkatkan kesejahteraan. Itu tema kita lah untuk kali ini di Sabah. Okey, untuk di Sabah temanya adalah meningkatkan kesejahteraan pengguna. Jadi apa lagi antara program-program ataupun disusun atur yang berkait rapat dengan khususnya dengan tema yang diangkat kali ini? Okey, terima kasih Sophie. Dalam program kali ini juga hampir sama, tapi kita improvisasikan. Okey. Improvisasi. Kalau boleh saya sebut menawarkan perkhidmatan perkhidmatan yang kerajaan pusat specifically, contoh macam daripada ICU dan sebagainya, termasuk juga daripada Jabatan Pengangkutan Jalan, KPDN sendiri yang menjelaskan secara langsung kepada rakyat, khususnya spesifik untuk kali ini adalah di Sabah. Kita nak promokan juga dasar-dasar inisiatif baru yang kita perkenalkan, meningkatkan pemahaman dan juga kesedaran umum terhadap hala tuju dan matlamat kerajaan hari ini, dan juga kita nak develop ataupun membina kepercayaan. Sebenarnya inilah laluan yang kita nak tempuh. Inilah hala tuju kerajaan hari ini, kerajaan Madani hari ini. Okey. Ya, Tuan, untuk kita bincangkan dengan lebih lanjut, mungkin Tuan boleh kongsikan kepada kita di antara manfaat yang akan diperoleh oleh rakyat Sabah khususnya sekiranya mereka berkunjung ke sana pada 18 sehingga 20 Oktober nanti. InsyaAllah. Selain daripada saya sebut tadi KPDN sendiri sebagai peneraju, kita bawa bersama juga sekarang ni kan kita sedang memfokuskan kepada pendidikan TVET dan sebagainya. So akan ada TVET punya reruai, dan juga satu kemah khusus untuk kita anak-anak Sabah khususnya mendapatkan maklumat, maklumat dan juga hala tuju. Kalaulah kata dia pilih untuk terlibat dalam TVET dan sebagainya, di situ ada ni. Selain daripada perpaduan, yang mana Kementerian Perpaduan juga turut bersama kita di sana. Kita juga bawa reruai yang berkaitan dengan AI. Hari ini kita dah bercakap pasal AI. Kemudian STEM, sains, teknologi dan juga kejuruteraan matematik.
Ya. Selain daripada apa yang ditawarkan dan inisiatif oleh Kerajaan Negeri Sabah sendiri, SUK Sabah. Itu di situ. Dan seperti mana yang kita tahu, kempen beli barangan buatan Malaysia juga kiat dijalankan dan Betul. terutamanya juga difahamkan terdapat lebih 80 usahawan yang akan terlibat. Berbagai produk-produk buatan Malaysia juga akan dipamerkan dan juga untuk jualan orang ramai. Antara barangannya, Tuan? InsyaAllah untuk Ruai KBBM, kita sebut KBBM, kempen beli barang buatan Malaysia. Ya. Kita akan merangkumi pelbagai aspek. Yang pertama berkaitan dengan gaya hidup sendiri. Gaya hidup tu pakaian, harian, kraft, makanan terutamanya. Kita nak promokan khusus juga selain daripada makanan, siap makan lah selalunya sekarang. Ya. Daripada Sabah dan juga Semenanjung. InsyaAllah kita juga akan bawa kalau dapatlah buat masa ni kita belum dapat confirmkan final betul-betul untuk company yang satu ketika tahun ni diiktiraf sebagai terbaik pengeluar drone dunia. Kita ada di Malaysia walaupun dia bukan build up everything kan. Itu di bawahnya lah untuk kita kata showcase atau menunjukkan bahawa di bawah KBBM ataupun barang buatan Malaysia ni sebenarnya dah berada pada standard dunia lah Ya. sebenarnya. Wow, itu dia. InsyaAllah. Untuk program yang besar, mega seperti ini, saya kira pastinya akan ada pelibatan banyak pihak. Betul. Jadi selain dari pihak kerajaan, mungkin tuan boleh kongsikan pelibatannya, kolaborasi dengan pihak-pihak yang lain juga. Silakan tuan. Ya, pelibatan memang bukan hanya oleh agensi kerajaan ataupun kementerian secara khusus, tapi itu melibatkan juga NGO dan juga swasta. Salah satu daripada pengisian kita juga ada rakan-rakan daripada tim komunikasi daripada syarikat-syarikat telekomunikasi sedia ada, kita panggil telekomunikasi madani, juga akan berada di sana. Selain daripada dalam keadaan kita hari ini kita bercakap pasal e-dagang dan sebagainya. So ada dua rakan strategik kita daripada Shopee sini, kalau boleh saya sebut di sini, dan juga TikTok akan berada bersama di sana. Dan yang saya nak highlight berkenaan dua-dua ni, salah satunya akan share ataupun sharing session by dia orang bagaimana usahawan ataupun sesiapa saja di rakyat spesifik di Sabah lah. Kind of tutorial juga. Kalau you nak buat video, nak buat jualan dan sebagainya, dia akan tunjuk how to dan sebagainya. Dia akan share lah, dia akan kongsikan. So hari ini kan kita banyak dah dalam talian untuk kemudian Beralih ke sana pula. beralih. Ya. So ini salah satu yang kita highlight untuk ni lah yang dilaksanakan di peringkat di Sabah nanti insyaAllah. Wah, antara inisiatif yang cukup baiklah saya kira kan untuk sebagai ilmu secara percuma dan mereka perlu hadirkan diri sahaja. Betul. Pada 18 hingga 20 Oktober nanti. Betul. Berbagai pengisian telah pun disajikan, akan disajikan khas untuk anda semua dan juga ada Karnival Kerjaya juga. Betul. Kan? Peluang pekerjaannya lebih kurang dianggarkan berapa, Tuan? Anggaran untuk kerjaya yang akan bukan ditawarkan lah. Peluang yang akan ada di situ mencecah lebih kurang dekat hampir 4,000 ruang dan peluang cuma. Okey, cuma syaratnya bersedialah kalau katakan dilantik ataupun ditawarkan, perlu bersedialah untuk hijrah. Konon kalau katakan dia daripada Sabah perlu ke Semenanjung dan sebagainya. Dia itu je lah. betul. Penghijrahan itu lebih baik kadang-kadang. Ya, insyaAllah. Ya. Itulah antara persediaannya. Itu Dan persediaannya. mungkin juga persediaan dari segi pakaian lah kan untuk menghadiri sesi interview sebagainya. Ya, itu itu mungkin Mestian lah. itu sudah semestinya lah. Ya. Okey, Tuan, kita nak lihat kepada booth ataupun pavilion yang akan dikelola oleh KPDN sendiri kan. Jadi apa di antara inisiatif yang akan diberikan kepada pengunjung yang datang nanti? InsyaAllah untuk booth KPDN sendiri kita ada SKDS, Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi, Budi Madani, My Subsidi Diesel tu, kemudian evokasi portal dan juga aplikasi Ehsan Madani, evokasi peranan dan fungsi penguatkuasaan, ada slot untuk kita memeriksa ketulinan emas. Penguatkuasa kita akan ada mesin untuk sah berapa persen dan sebagainya, 99.6, 99.7 punya emas kan. So ada mesin dia untuk ni, dan ada kaedah. Selain daripada jualan
Rahmah Madani sendiri, Ya. advokasi untuk promosi KBBM sendiri, apa yang ada dalam KBBM, logo buatan Malaysia, Ya. kita akan tunjuk kenapa dan sebagainya. Aplikasi mudah alih price catcher, e-cost ni skim penstabilan harga minyak masak. Ini yang selalu dibangkitkan di luar kan. Ejen pemilikan semula EPS, ini di bawah KPDN, nanti kita akan share di sana dan insyaAllah sekitar hampir 10 ke 11 item kita bawa untuk kita display ataupun showcase ataupun kita nak pamer dan juga kongsikan dengan rakyat Sabah insyaAllah. Okey, dan akhir sekali Tuan boleh mengajak orang ramai yang terutama berada di kawasan berdekatan untuk hadirkan diri pada 18 hingga 20 Oktober nanti bagi pengisian yang akan disajikan khas untuk anda dan juga padat. Kita ada jualan, kita ada ilmu pun disampaikan, Ya, insyaAllah. informasi, advokasi berkenaan dengan pekan antara inisiatif daripada kerajaan juga turut diberikan. Inilah peluang keemasan yang perlu diambil. Saya kira perlu diambil dan hadirkan diri untuk mendapatkan pelbagai maklumat yang ada. Betul, Sofi. Dan selain daripada itu, jualan sudah pastinya salah satu daripada ni kita sediakan 2 kemah. Bukan 2 kemah, 1 kemah tapi 2. Satu jualan Rahmah Madani sendiri. Dan juga satu lagi adalah Agro Madani. Antara yang ditunggu-tunggu saya kira. Antara yang ditunggu insyaAllah. Ini selalunya akan jadi crowd pula lah. Betul. Walaupun ni kan hanya sebahagian, selalunya kita akan dekat situ lah. Dan selain daripada jualan juga kita ada demonstrasi, kita ada food truck. Ini kita bagi ruang pada penjaja ataupun food truckers ataupun rakan-rakan kita yang berniaga di atas food truck di Sabah juga untuk mempromosikan dia punya produk. Okey, kami ada ni dan sebagainya kan. Dan of course ada Battle of the Band. Kalau kat Sabah, kalau tak ada Battle of the Band, maksudnya kita memberi ruang juga. Selain daripada aktiviti itu, aktiviti jualan dan sebagainya, kita nak bagi ruang juga untuk mana-mana rakyat Sabah yang ada talent, yang ada di mana tahu kan, dalam kalangan ramai-ramai yang hadir. Mungkin ada producer, mungkin ada rakan-rakan daripada TV yang berminat, bagus ni tim ni, boleh kita bawa ke tengah dan sebagainya, kita tak tahu. RTM pasti dah ada kat sana. RTM pasti akan ada kat sana. Dan juga Sabah Idol, insyaAllah. So, hampir padat. Memang sangat padat. Sangat banyak dan sangat banyak aktiviti. So, insyaAllah ini kita cuba yang terbaik lah. Sebab kita kata ni yang terakhir kan. Terakhir untuk 2024 di Sabah. Penutup. Ya, jadi Tuan, sebagai penghujung katanya, jadi mungkin Tuan boleh kongsikan, ajak ramai-ramai orang Sabah untuk sendiri pada 18 hingga 20 Oktober nanti. Selain daripada nak ajak ramai-ramai ni kan, sebenarnya saya nak nasihatkan jugalah. Sebab bila dah ramai-ramai ni kan macam-macam boleh berlaku. So daripada aspek keselamatan dan sebagainya itu pun perlu titik beratkan. Dan dalam masa yang sama memang kita menjemput kalau boleh semua rakyat, kalau nak sebut seluruh rakyat Sabah tu rasanya mungkin tak inilah, tapi kita pernah jumpa di Bukit Jalil di ni ada daripada Sabah yang memang datang khas untuk hadiri. Memang pernah. So kita harap bukan hanya rakyat Sabah, mungkin juga daripada Semenanjung yang mungkin yang tertarik, yang bercuti dan sebagainya nak join in di sana Dan untuk maklumat lanjut lebih detail, so boleh juga layari media sosial rasmi Malaysia Madani melalui www.malaysiamadani.gov.my. Ya, itu dia. So ayo ramai-ramai kita ke program Madani rakyat Sabah 2024 sayangi Sabah, insyaAllah. InsyaAllah. 18 hingga 20 Oktober di pekarangan Kompleks Stadium Likas Kota Kinabalu Sabah. Ayo ramai-ramai kita ke sana. Wah, boleh bah. Boleh bah. Terima kasih ucapkan kepada Encik Adiratma binti Ani, Pengarah Bahagian Pembangunan Perniagaan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup untuk kongsian pada pagi ini. PMR Zon Sabah, sayangi Sabah. Ya, insyaAllah. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Tuan. Dan anda jangan lupa untuk hadirkan diri. Ada banyak ilmu yang ingin disampaikan. Tadi ilmu berniaga juga akan disampaikan. Selain daripada kita menjadi pembeli, kita mungkin juga boleh jadi peniaga selepas itu. Betul. Jadi Sofi, kita akan berhenti berehat seketika. Betul. Okey, jadi teruskan bersama kami di Selamat Pagi Malaysia. Ya, tapi sebelum itu, kita bila bercakap tentang Sabah ini, kita nak juga meninjau bersama rakan kita. Oh, di Sabah juga. Alang-alang tu kan dapatkan perkembangan terkini dari Sabah sebenarnya. Cerita Pagi Sabah bersama rakan kami yang telah pun bersedia. Silakan. Okey.
Baik, terima kasih rakan-rakan di Kasapuri. Selamat pagi Malaysia pagi ini. Terima kasih kepada yang ada menonton di TV1 dan bingkisan dari Sabah. Kita bawakan cerita pagi Sabah dengan satu program yang diberi nama program Kempen Selamat dan Bersih 2024 yang dianjurkan oleh Majlis Perbandaran Sandakan. Dan apakah yang menarik dengan program Kempen Selamat dan Bersih ini? Saya bersama-sama dengan ketika ini dengan Ketua Jabatan Perancang Bandar dan Seni Bina Majlis Perbandaran Sandakan, iaitu Encik Muhammad Kazroi Nizam Sani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam tuan. Ya, bagaimana kelancaran program yang dilaksanakan hari ini? Alhamdulillah program hari ini berjalan dengan lancar. So hari pagi tadi kita telah mulakan dengan aktiviti vlogging dan senam aerobik yang melibatkan lebih daripada 100 peserta lah. So kita punya fokus pada sesi vlogging tersebut adalah kepada kawasan-kawasan tumpuan pelancongan di Sandakan lah, untuk kita memberi lebih kepada awareness dan juga kesedaran mengenai pentingnya menjaga kebersihan di kawasan tempat-tempat tumpuan pelancongan di Sandakan. Dan dari segi pelibatan agensi pula? Agensi, kebanyakan agensi yang kita libatkan adalah agensi-agensi yang lebih berkaitan dengan keselamatan dan juga kebersihan lah alam sekitar. That's why kita bawa mereka pada hari ini untuk menunjukkan pameran-pameran, membuat pameran mengenai semua inisiatif yang mereka sedang dan telah lakukan lah sebelum ini untuk mencapai misi dan juga objektif bagi kempen pada hari inilah, iaitu kempen Sandakan Selamat dan Bersih 2024. Ya, jadi apa mungkin manfaat ataupun kesan positif yang diperolehi oleh pengunjung dan mesejnya kepada masyarakat sendiri dengan program ini? Ya. Okay, untuk soalan ini disebabkan tujuan ataupun fokus utama kepada pelaksanaan program ini adalah untuk kita memberi kesedaran di samping untuk kita mengurangkan atau menangkis stigma-stigma negatif daripada kalangan masyarakat secara umumnya mengenai tahap keselamatan Pusat Bandar Sandakan, ekoran kejadian penculikan dan sebagainya yang terjadi beberapa tahun yang lampau lah. So kita reka ataupun kita jadikan program ini sebagai salah satu tolak untuk kita menjernihkan kembali nama Sandakan secara khususnya, agar Sandakan ini lebih dikenali sebagai sebuah kawasan tempat pelancongan yang selamat dan juga bersih lah. Tuan. Okey, baik, kalau kita melihat program ini ada selamat dan bersih, mungkin sesuai juga ke arah Bandar Sandakan, bukan saja tumpuan pelancong tetapi juga keunikan sejarah. Betul lah. Jadi apa kaitannya dengan program ini? Okey, bagi sejarah sebenarnya pihak majlis sedang berusaha untuk memastikan bahawa pembangunan pusat bandar ini adalah seimbang. Kita tidak hanya memfokuskan kepada dari segi aspek pembangunan fizikal semata-mata juga, tetapi kita memastikan bahawa impaknya terhadap ekonomi Sandakan secara keseluruhannya. So pihak majlis pada tahun ini sebenarnya telah memulakan usaha untuk mewujudkan sebuah kerangka kerja yang dipanggil sebagai Sandakan Heritage City Framework, ya, kerja bandar pintar bandar warisan Sandakan, ya, yang mana fokus utamanya adalah untuk kita menghidupkan kembali pusat bandar Sandakan ini yang mana dulu terkenal dengan jolokan Little Hong Kong. So kita ingin mengembalikan era kegemilangan tersebut melalui sebuah pelan tindakan khusus bagi kita melihat bagaimana kita boleh memastikan bahawa semua aktiviti ekonomi dan sebagainya ni dia menyokong kepada pembangunan Sandakan secara holistik lah, tuan. Jadi apakah harapan tuan untuk mengembalikan persepsi masyarakat dari Sandakan itu sendiri dan juga pengunjung dari luar agar Sandakan itu tidak lagi digelar sebuah bandar yang mati? Ya, apa harapan tuan? Ya, okey. Sebenarnya isu ni memang seringkali berlegar-legar lah orang bilang kan di social media, dan saya rasa sejak beberapa tahun kebelakangan ni kalau kita lihat, kalau dulu Sandakan ni sebenarnya apa yang menyebabkan pusat bandar ni kurang menjadi tumpuan adalah dia adalah disebabkan oleh orang panggil urban sprawl ataupun rebakan bandar yang berlaku lah, di mana banyak aktiviti perbandaran tu setelah beralih ke kawasan bandar satelit yang ada di Sandakan lah. Kalau untuk makluman, Sandakan ni memang terkenal juga dengan banyaknya bandar-bandar yang ada selain daripada pusat bandar Sandakan sendiri. So kebanyakan aktiviti tumpuan ekonomi telah beralih kepada kawasan-kawasan tersebut. Tetapi kita lihat pada sejak kebelakangan ini, saya rasa ekonomi pusat bandar Sandakan
Sanakan ini semakin rancaklah dengan adanya pewujudan antara inisiatif majlis seperti pewujudan pasar-pasar malam dan sebagainya, bazar buah-buahan dan sebagainya. So dia sekaligus memberikan nafas baru lah, nafas baru ataupun nyawa baru kepada pusat bandar Sanakan ini untuk kita hidupkan kembali lah seperti era zaman dahulu lah. Sebab kita tidak dapat lari daripada isu-isu perbandaran, bukan saja di Sanakan ini, bandar-bandar lama lain pun, contohnya di Kuala Lumpur sendiri pun, di Melaka, di Ipoh dan sebagainya pun mengalami benda yang sama. So that's why kita cuba untuk memberi lebih banyak engagement kepada para masyarakat khususnya dan terutamanya daripada agensi-agensi berkaitan pelancongan, pemain industri pelancongan untuk sama-sama bergerak bersama majlis untuk memandu Sanakan ini ke arah pembangunan yang lebih holistik lah. Terima kasih Tuan. Terima kasih. Sama-sama. Baik. Sama-sama kita doakan semoga daerah Sandakan bukan saja terkenal dalam sektor pelancongan tetapi juga menjadikannya satu bandar bersejarah yang akan menjadi bukan saja berancak ke sektor ekonomi tapi memberi manfaat kepada seluruh masyarakat daerah Sandakan masa akan datang untuk daerah Sandakan, negeri dan juga negara. Kembali bersama rakan-rakan di Angkasa Puri. Selamat pagi Malaysia. Silakan. Selamat petang Malaysia. Baik, terima kasih Saleh Jikri untuk perkembangan cerita pagi Sabah berkaitan dengan kempen PBT ke arah bandar selamat dan juga bersih. Pastinya kita ingin melihat suasana dan juga keadaan di negeri-negeri Malaysia semuanya bersih-bersih belaka agar menjadi tumpuan kepada pelancong-pelancong asing. Dan ini juga merupakan inisiatif yang sangat baik untuk kita ketengahkan agar Malaysia dapat pelaburan yang lagi banyak selepas ini. Dan pastinya ini juga kita berikan kepada belanjawan tahun 2025. Ya, betul. Dan selain daripada itu, tadi juga antara perinciannya berkenaan dengan bersih dan juga selamat. Itu antara perkara yang cukup penting juga. Okey, dan sebentar lagi kami akan bawakan kepada anda berkenaan dengan kejayaan belanjawan 2024 pembangunan hal ehwal Islam, iaitu antara perinciannya, kalau sedikit boleh kami kongsikan. Pendidikan kekal sebagai komponen utama yang menerima peruntukan tertinggi bagi belanjawan madani kedua, iaitu dengan Kementerian Pendidikan diperuntukkan sebanyak 58.7 bilion berbanding dengan 55.2 bilion pada tahun 2023. Ya, dan dengan belanjawan tahun depan diharapkan kerajaan dapat terus memkukuhkan peranan institusi Islam dalam membangunkan kesejahteraan umat Islam serta memacu pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan juga beretika berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Jadi Sophie, kita akan saksikan terlebih dahulu satu bikisan kejayaan belanjawan tahun ini pembangunan hal ehwal Islam. Ayo sama-sama kita saksikan. Silakan. Selamat pagi Malaysia. Dua buah institusi pendidikan Islam akan dibina dengan kos RM220 juta, iaitu Sekolah Menengah Integrasi Sains Tahfiz Bukit Jalil dan Sekolah Menengah Agama Kebangsaan Jempol. Peruntukan itu ditumpukan kepada pembangunan Sekolah Menengah Integrasi Sains Tahfiz Semesta Bukit Jalil dan Sekolah Menengah Agama Kebangsaan Jempol Negeri Sembilan. Setakat ini, kerajaan melalui Geran Pembangunan Rancangan Malaysia ke-12 telah memulakan projek pembinaan kompleks sekolah semesta berjumlah RM70 juta. Ia akan menyelesaikan isu pelajar yang terpaksa berkongsi asrama dengan Sekolah Menengah Agama Mawib yang berjarak hampir 5 km. Yang mana kekangan kami ini terhad sangat-sangat dan tak cukup. Bilik yang ada ni hanya boleh menampung bilik darjah saja. Sedangkan kat sekolah, bila operasi untuk sebuah sekolah banyak kemudahan yang sepatutnya ada. Tapi tidak boleh diadakan kerana tak cukup tempat. Tak boleh. Ruang kami macam ni. Pembinaannya memberi kelegaan kepada pihak sekolah mendapatkan prasarana yang lebih kondusif bagi pelajar menimba ilmu. Kami doakan mudah-mudahan Allah memudahkanlah dan dipercepatkan dapat siap berkenaan lagi cepat lagi baguslah. September lalu, Perdana Menteri menyempurnakan Majlis Pecah Tanah Kompleks Mista di Taman Alam Sutera di Ibu Negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama diminta menyediakan laporan perkembangan semasa projek pembinaannya. Dengan wujudnya prasarana yang lebih kondusif kepada Sekolah Menengah Integrasi Sains Tahfiz Semesta melalui peruntukan pembangunan Islam 2024, ia mampu menzahirkan hasrat kerajaan untuk melahirkan intelektual Islam yang mampu menghafaz Al-Quran dengan baik. Bukan itu sahaja, para hufaz ini turut didasari oleh jati diri yang kukuh serta berdisiplin sebagai langkah untuk melahirkan generasi yang hebat
pada masa hadapan negara. Amin Fauzi, laporan JAKIM untuk RTM. Selamat pagi Malaysia. Okey, seterusnya para penonton semua, suka untuk saya ingatkan kepada anda semua, hari ini 15 Oktober merupakan tarikh sambutan Hari Tongkat Putih sedunia, iaitu yang akan disambut pada 15 Oktober setiap tahun, dan antara tema yang diangkat untuk tahun ini adalah rapatkan jurang accessibility fizikal seantero Malaysia. Itu antara tema yang dibawakan di Malaysia khususnya untuk tahun ini. Dan selanjutnya juga kita ingin berbicara berkenaan dengan Prabelanjawan 2025, daya saing OKU dalam kemajuan pembangunan negara. Seperti mana yang kita tahu, antara aspek penting yang boleh menyokong kemampanan OKU adalah termasuk bangunan kerjaya, accessibility, hak kesamarataan dan sebagainya. Dan bagi Belanjawan 2024, kerajaan menyatakan aspirasi bagi meningkatkan kesejahteraan OKU dan sebanyak 1.2 bilion bagi tujuan untuk pelaksanaan program berteraskan OKU, menyalurkan pelbagai bantuan dan juga antara pelbagai lagi inisiatif lain. Dan selanjutnya juga kita ingin membincangkan berkenaan dengan perkara ini. Bersama dengan saya di studio, saya kenalkan iaitu Dr. Ahmad Syamsuddin Mohamad selaku Ketua Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Sofia dan para penonton semua. Okey, jadi doktor, bila kita bercakap berkenaan dengan perkara ini dan sebagai permulaannya lah pendapat doktor berkenaan dengan bagaimana beliau OKU khususnya tidak rasa terpinggir dalam usaha untuk membantu menaik taraf hidup ekonomi mereka. Seperti mana yang kita tahu, ada juga golongan OKU yang telah pun memaparkan kejayaan khususnya daripada rakyat Malaysia sendiri. Jadi pendapat doktor secara permulaannya berkenaan perkara ini. Silakan. Okay, terima kasih Sofia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Sebelum saya menjawab soalan, suka saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Tongkat Putih Antarabangsa tahun 2024 yang disambut pada 15 Oktober setiap tahun. Jadi berbalik kepada soalan Sofia, bila kita bercakap tentang Hari Tongkat Putih, dia juga signifikan dengan belanjawan, signifikan dengan pekerjaan, pendidikan, kerana tongkat putih itu untuk OKU penglihatan khususnya, itu adalah simbol kemandirian OKU penglihatan. Dan untuk OKU, pekerjaan ataupun pendidikan itu adalah bagi membantu mereka untuk hidup berdikari. Jadi merujuk kepada soalan tadi, dalam sektor ekonomi, bagi membolehkan OKU khususnya golongan belia merasa impak inisiatif yang diberikan oleh kerajaan, impak tersebut perlulah inklusif. Jadi dia perlu merangkumi semua, kerana OKU ni terdiri daripada, kalau di Malaysia kita ada 7 kategori. Penglihatan, pendengaran, fizikal, pembelajaran, pertuturan, mental dan pelbagai. Jadi setiap kategori ini mempunyai keperluannya yang tersendiri. Jadi inisiatif ekonomi itu perlulah inklusif dan juga dia hanya bukan sahaja sekadar nombor atau angka, tetapi ianya perlulah memberi impak langsung kepada golongan sasar. Kalau dikatakan 1.2 bilion dan sebagainya, sejauh mana angka tersebut benar-benar memberi impak kepada golongan OKU. Ya, itu dia. Jadi mukadimahnya doktor sebagai permulaan untuk kita memahami dan juga ialah untuk kita memastikan bahawa peruntukan yang diberikan itu selaras dan juga untuk memastikan akses kepada golongan kurang upaya ini diberikan sebaik mungkin. Dan bila bercakap berkenaan dengan perkara ini, antara menjadi tumpuan kita juga adalah berkenaan dengan diskriminasi terhadap graduan orang kurang upaya OKU dalam proses penerimaan pekerjaan adalah satu antara perkara yang cukup serius lah juga doktor.
berkaitan dengan perkara ini. Dan ia melibatkan hak asasi manusia. Apa antara faktor-faktor yang menyebabkan majikan kurang untuk mengambil graduan OKU untuk bekerja, sedangkan seperti mana yang kita tahu mereka fit untuk bekerja, fit to work. Mungkin ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang membolehkan dan membenarkan, tetapi diskriminasi ini seringkali berlaku, doktor. Kenapa, doktor? Ya, diskriminasi ini adalah halangan sikap. Dan kalau kita lihat maksud orang kurang upaya itu, kurang upaya itu bukan pada orangnya, tetapi kecacatan itu pada orang. Okey, tetapi orang yang mempunyai kecacatan tu menjadi kurang upaya apabila terdapat halangan. Okey, diskriminasi ini adalah satu halangannya lah. Betul. Jadi halangan sikap. Jadi contohnya bila ada diskriminasi ataupun halangan sikap, orang yang tidak membenarkan, tidak memberi peluang yang sama rata, jadi memang peluang untuk OKU itu akan secara automatiknya akan tertutup. Sebab halangan sikap ni adalah yang paling besar sebenarnya. Dia halangan lain, ada halangan fizikal, halangan polisi, halangan komunikasi. Tapi kalau sikap itu ditambah baik, halangan-halangan lain tu boleh dipecahkan kerana yang mewujudkan halangan fizikal itu adalah manusia. Yang boleh memecahkan halangan komunikasi itu adalah manusia. Betul. Polisi itu adalah manusia yang buat. Jadi kalau manusia mempunyai sikap yang positif, majikan mempunyai sikap yang positif, halangan itu akan dapat dipecahkan. Saya ingin bagi satu contoh lah. Saya di Universiti Melaya sebagai ketua jabatan, saya di bawah pasukan pengurusan di fakulti. Saya diberi kepercayaan oleh pengurusan universiti untuk menjawat jawatan sebagai ketua jabatan. Saya memimpin rakan-rakan saya di jabatan, ke pensyarah-pensyarah lain, ada yang profesor madya, lebih kurang 18 orang. Jadi itu adalah sikap positif pengurusan universiti yang memecahkan halangan supaya saya juga boleh berkembang dalam kerjaya saya. Betul. Diskriminasi dan juga stigma itu perlu dihapuskan untuk memberi peluang khususnya kepada golongan OKU untuk mendapat kejayaan. Kalau kita lihat seperti mana yang saya kongsikan tadi, ramai sebenarnya antara golongan OKU, ada di antara yang berjaya jugalah kan. Antaranya seperti mana yang kita tahu iaitu Syukur iaitu insan yang walaupun diuji dengan sebegitu namun kejayaan beliau tak dapat dinafikan. Ya, betul. Ramai lagi antara nama-nama yang lainlah yang turut menghasilkan dan juga membuahkan kejayaan seperti mana yang berada di sebelah saya juga, doktor. Antara insan-insan yang berjaya. Alhamdulillah. Kejayaan itu bukan kerana OKU itu sahaja, tetapi persekitarannya yang menyokong. Betul. Kalau dia sahaja yang berusaha, bermati-matian, tapi persekitarannya tidak menyokong, dia tidak akan berjaya. Yes. Jadi perlu untuk sokongan orang ramai. Keluarga, rakan-rakan, masyarakat juga perlu untuk memberikan sokongan dan juga majikan. Betul-betul, doktor. Antara yang lain juga, kalau kita lihat, apa lagi antara perkara yang mungkin dari segi infrastruktur dan juga perkhidmatan awam di negara kita yang perlu untuk ditambah baik, mungkin bagi lagi mesra untuk OKU khususnya. Apa lagi menurut pandangan doktor lah? Ya, kalau bercakap dari segi infrastruktur, ini adalah berkaitan dengan halangan persekitaran. Jadi sebenarnya kita telah mempunyai standard Malaysia 1184 yang menggariskan bagaimana infrastruktur itu perlu dibina. Bagaimana ramp untuk OKU berkursi roda, bagaimana guiding block ataupun tactile block untuk OKU penglihatan perlu dibina, dan bagaimana lift perlu bersuara, mempunyai braille dan sebagainya. Jadi kalau standard itu dipatuhi, ianya akan menjadikan persekitaran itu accessible dan inklusif. Jadi tidak ada orang yang OKU lah di situ apabila persekitaran tu bebas halangan dan inklusif. Jadi itu adalah penting. Dan persekitaran bebas halangan ni bukan untuk OKU saja. Semua orang boleh memanfaatkannya. Kalau lift bersuara, kalau ada tanjakan, contohnya ramp, orang-orang lain juga boleh digunakan. Bukan ni saya tak boleh guna kalau buat ni untuk OKU saja. Kerana ini adalah inklusif adalah untuk semua. Untuk semua. Jadi mesra untuk semua lah, bukan sekadar untuk OKU saja. Jadi bila dijadikan benda tu fasiliti itu bebas halangan, dia adalah untuk semua.
Ya, dan kemudahan itu turut digunakan oleh golongan OKU khususnya dan mudahkanlah urusan untuk mencari rezeki, urusan keluar untuk Jadi mereka akan pekerjaan menjadi sebagainya, kan? produktif dan boleh menyumbang kepada negara sama seperti orang lain. Ya, betul. Itu antara perkara yang cukup penting. Dan akhir kata, mungkin sedikitlah harapan dan juga kata-kata daripada doktor sendiri kepada khususnya golongan OKU untuk tidak putus harapan, kerana sebenarnya ada banyak je cara dan juga peluang yang boleh diberikan. Cuma kita perlu perlu menyuarakan, dan juga antara yang paling penting seperti mana yang doktor jelaskan tadi, stigma dan juga diskriminasi ini perlu untuk kita hapuskan berkenaan dengan perkara tersebut, dan sedikit harapan berkenaan dengan belanjawan 2025 yang akan dibentangkan nanti. Mungkin ada sedikit harapan yang ingin diselitkan, doktor. Jadi kita sambut banyak benda. Ini hari tongkat putih, nanti kita belanjawan. Macam itulah kerja-kerja harian kan. Banyak kita lakukan sehari-harian. Betul. Jadi sempena hari tongkat putih, sempena belanjawan 2025, saya mengharapkan pembangunan yang inklusif untuk OKU, menjadikan persekitaran di negara kita bebas halangan, dan ianya inisiatif ini bukan saja di satu kementerian saja. Kalau sebelum ni kalau cakap tentang OKU selalu kata Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Tapi sebenarnya OKU juga perlu mengikuti di sektor-sektor lain. Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Kesihatan, Kementerian Kesihatan, perkhidmatan kewangan yang inklusif, Kementerian Kewangan dan sebagainya. Jadi semua pihak perlu memainkan peranan dalam memastikan OKU juga mampu berdaya saing dan menyumbang kepada pembangunan negara. Dan OKU juga perlu berusaha bersungguh-sungguh melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran supaya ianya boleh dimanfaatkan oleh majikan di luar sana. Jadi kita nak OKU semua berdikari, mampu menyumbang, mampu membayar cukai. Betul. Tak ada yang mustahil. Menjadi warga negara yang berguna. Memang tak mustahil. Ramai OKU yang membayar cukai. Okey, itu dia. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Ahmad Samsuri Muhammad, Ketua Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Terima kasih, ya, Doktor. Sama-sama. Doktor juga merupakan antara contoh yang cukup baik. Alhamdulillah. Dapat memberi inspirasi khususnya bagi golongan OKU. Kalau doktor boleh berjaya sehingga ke tahap ini, insya-Allah pastinya rakan-rakan kita di luar sana juga dapat berjaya satu hari nanti. Insya-Allah. Baik, terima kasih sekali lagi, Doktor. Ya, okey. Itu dia antara luahan hati juga berkenaan dengan belanjawan 2025 yang mungkin akan didengar, insya-Allah akan ditambah baik dari segi fasiliti dan sebagainya untuk kemudahan, bukan sahaja seperti mana yang dikongsikan oleh doktor tadi, bukan sahaja kegunaan untuk OKU tetapi untuk kita semua. Baik, selanjutnya juga kita ke cerita Pagi Johor bersama dengan rakan kami iaitu Aiman yang ingin berkongsi berkenaan dengan kesiapsiagaan bomba menghadapi monsun Timur Laut. Silakan Aiman. Baik, terima kasih Raja Sofia. Jadi di Johor ini izinkan saya untuk berkongsi sedikit berkenaan dengan banjir. Jadi kenapa banjir menjadi topik yang saya nak bawakan pada pagi ini? Kerana Johor juga tidak terkecuali menjadi negeri yang terjejas dengan banjir. Dan untuk pagi ini juga sebenarnya ada 3 buah daerah yang masih lagi terjejas dengan banjir, iaitu di Kulai, Batu Pahat dan Keluang. Dan saya juga ingin berceritakan mengenai kesiapsiagaan pasukan bomba dalam menghadapi persiapan monsun Timur Laut ini. Dan untuk itu kita bersama dengan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Johor, Puan Siti Rohani Nadir. Puan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan, kita nak tahu sedikitlah, memandangkan kita pun dah bercerita mengenai banjir ini. Jadi bagaimana dari segi persiapan JBPM menjelang musim Timur Laut ini? Okey, sekarang ini kita dalam musim peralihan monsun Timur Laut yang bermula pada bulan September, dan secara dasarnya monsun Timur Laut akan bermula pada bulan November inilah. So dalam tempoh tersebut berlaku hujan lebat dan ribut petir di beberapa buah negeri.
Dan kejadian tersebut memungkinkan kejadian seperti berlakunya banjir kilat dan juga kejadian pokok tumbang. Jadi kita pun telah mengeluarkan arahan kesiapsiagaan ke seluruh 34 buah balai di negeri Johor untuk sentiasa bersedia untuk digerakkan pada bila-bila masa sekiranya berlaku sembarang insiden kecemasan. Dan pada hari ini juga kita adakan hari pengujian logistik banjir di mana ia dilaksanakan serentak di seluruh negara dan di negeri Johor ni melibatkan 34 buah balai. Dan serentak dengan itu juga kita adakan hari ini adalah latihan remedial untuk pasukan penyelamat di air ataupun PPDA. Jadi latihan yang diorang laksanakan adalah dari segi teknik penyelaman, tata cara untuk mencari mangsa selain membuat pemeriksaan, pengujian ke atas peralatan-peralatan penyelamatan yang berkaitan. Contohnya kalau macam PPDA ni dia akan melibatkan seperti tali penyelamat, tank dan sistem komunikasi yang berkaitan lah. Jadi kita sendiri memang telah bersiap sedia untuk menghadapi monsun timur laut inilah. Selain daripada itu juga dari segi kesiapsiagaan anggota dan logistik, kita akan pastikan sentiasa dalam keadaan yang terbaik. Pada masa ini kita ada kekuatan dari segi jentera. Kita ada 44 4x4, kita ada 10 buah bot dan kita ada juga sebanyak 45 kenderaan marine. So kita akan pastikan dalam tempoh MTL ini kenderaan, peralatan, aset sentiasa berfungsi dengan baik dan bersiap sedia untuk digerakkan pada bila-bila masa. Dari segi keanggotaan juga kita memastikan supaya pegawai-pegawai kita sentiasa berkemahiran. Kita ada mengadakan juga kursus-kursus pemantapan, antaranya seperti kursus perintah kawalan insiden kepada semua pegawai penjaga balai di negeri Johor supaya ingin memastikan mereka ini kompeten dan mereka tahu macam mana cara untuk bertindak sekiranya berlaku sesuatu insiden di lokasi nanti. Kita juga ada mengadakan latihan-latihan seperti tata cara bekerja menggunakan pesawat supaya mereka ni faham, tahu macam mana pengurusan pesawat dilaksanakan sekiranya kita memerlukan bantuan pesawat semasa operasi banjir nanti. Okey, Puan. Baik. Terima kasih. Jadi kalau saya dapat simpulkan di sini, pelbagai aspek dikerahkan dan dimantapkan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, khasnya di negeri Johor ini. Mereka bertungkus lumus menjaga keselamatan penduduk yang juga terjejas dengan banjir. Jadi untuk anda di rumah, khasnya bagi kawasan-kawasan yang terlibat dengan banjir, pastikan anda mendengar arahan, patuh kepada arahan pihak berkuasa, khasnya apabila diarahkan berpindah ke PPS dan sebagainya. Jadi mungkin itu sahaja yang dapat saya sampaikan di Johor ini. Sekian perkembangan dari saya. Kita kembali kepada Irfan. Terima kasih. Yang ditunggu-tunggu, Anugerah Seri Angkasa 2024. Asas pemerintah dimulakan pada tahun 1972, kira-kira 52 tahun lepas, dan acara ini bertujuan untuk memberikan pengiktirafan kepada penggiat industri penyiaran Malaysia, termasuk mereka yang terlibat dalam televisyen dan juga di radio, di atas pencapaian cemerlang mereka sepanjang tempoh berkhidmat. Dan pada pagi ini, kita akan bincangkan dan berkongsi kepada anda berkaitan dengan Anugerah Seri Angkasa 2024 bersama dengan saya di studio pada pagi ini. Dipersilakan Tuan Wan Yusof
Yusof Wan Abdullah, penolong pengarah unit hiburan TV, dan kita juga bersama dengan Puan Yang Faziatun Zain Abidin, penerbit Anugerah Sri Angkasa 2024. Assalamualaikum, selamat pagi kedua-duanya. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Okey, kita nak mulakan terlebih dahulu untuk kita berkongsi tentang apakah di antara kelainan utama untuk asal tahun ini berbanding tahun lepas, dan apakah di antara inspirasi yang memberikan gambaran yang cukup jelas untuk tahun ini. Silakan Tuan. Saya dulu. Silakan. Okey. Terima kasih untuk pasukan penerbitan Selamat Pagi Malaysia atas jemputan ini dan untuk kita berkongsi bersama tentang perkembangan Anugerah Sri Angkasa untuk 2024. Sebelum ni kita dah buat 2022. 2 tahun lepas. Setelah lama kita berhenti. So yang 2022 ni, 2022 ni kita 50 tahun. So konsep dia, kita masa tu dengan penerbit saya duduk, Puan Rashidah, dia pun tercalur tahun ni. Kita letak emas. Sempena 50 tahun emas. So untuk konsep yang tahun ni kita bawa pula, hasil perbincangan bersamalah dengan tim. Kita duduk sama-sama. Idea dari rakan-rakan unit hiburan TV, kita letak satu diamond. Okey, diamond. Diamond ni apa sebabnya? So benda tu saya bawa kepada ketua pengarah. Ketua pengarah setuju dan dia cantikkan lagi idea kita untuk bawa di Induk, dan benda ni dia bawa. So look and feel tu kita bawa, dan selebihnya penerbit boleh sambung. Terus macam tu. Boleh je. Saya jimat Ya, kita nak kongsikan lagi dari segi mungkin tema yang diangkat untuk tahun ini dan gambaran kepada look and feel yang dirangkai oleh Tuan-Wan tadi. Okey, selepas perbincangan semua kan, kita punya apa idea yang untuk pada tahun ini. So kita pun memilih diamond. So kita angkat macam sparkling diamond, kilauan yang kilauan yang berprestij untuk memberi satu anugerah, dan anugerah yang berprestij untuk karya-karya di untuk industri tanah air lah. So oleh itu kita dari segi production, dari segi persembahan, kami telah menampilkan satu persembahan award yang mempunyai 60 kategori. Dan pada malam tersebut kita hanya menyampaikan menyampaikan 20 kategori, 22 kategori lah untuk kita disampaikan pada malam kemuncak Anugerah Sri Angkasa tersebut. Kita tampilkan juga full orkestra daripada rentak RTM. Jadi ini memberi satu lagi kelainan untuk award Anugerah Sri Angkasa pada tahun ni lah, sebab pada 2 tahun yang lepas kita tak menampilkan full orkestra. So this year kita memberi satu impak yang besar, yang sangat macam wow, untuk memberi dia macam satu konsert award yang akan mempersembahkan artis-artis yang hebat tanah air. Baik, itu di antara gambaran utama yang kita dapat lihat berkaitan dengan asal untuk tahun ini. Kita nak lihat juga dari segi apakah di antara perkembangan terkini anugerah, mungkin ada yang ditambah, mungkin ada yang dikurangkan. Jadi apa kekelainannya Tuan? Okey, untuk tahun ni kita ada 72 anugerah. Sama tahun lepas kita ada anugerah khas juri dan juga anugerah tokoh Sri Angkasa. Ini adalah kemuncak lah pada malam tu. Dan kategori yang lain kita masih kekalkan. Cuma perbezaannya tahun lepas kita buat 2 malam untuk anugerah. Satu malam pertama dipanggil malam pertama Anugerah Sri Angkasa, dan satu lagi malam kemuncak. So dia ada pro and con lah. Maksudnya malam pertama tu dia akan impact pada malam kedua tu kurang. So apa yang kita buat, kita rangkumkan pada satu malam. Itu cabaran pada penerbitan lah. So 72 anugerah disampaikan pada satu masa jangka durasi yang saya rasa agak terhad lah. Tapi kita compactkan supaya benda tu berjaya. Supaya kita nampak benda tu menarik, tapi dia menjimatkan masa, dan juga benda apa yang kita cuba sampaikan tu kita persembahkan pada malam tu. So dalam pada masa yang sama seperti Puan yang sebut tadi, kita ada orkestra. Ini kali pertama kita letak orkestra untuk malam konsert di atas anugerah. So saya rasa RTM saya tak tahulah trendsetter ataupun mungkin ini adalah yang pertama. Saya rasa saya pun tengok dalam anugerah ni jarang kita ada persembahan orkestra yang sebesar tu. Tapi kita RTM ada benda tu. So why not kita tonjolkan benda tu. So saya rasa dengan garapan daripada penerbit wayang tu, saya dah tengok lagu-lagu dia dan susunan untuk kita build up dari awal sampai akhir supaya orang duduk sampai habis program. Saya rasa benda tu mungkin berjaya.
Itulah cabaran penerbit sebenarnya untuk menyusun atur agar momentum itu diteruskan sehingga ke penghujungnya supaya penonton duduk dan lihat sampai habis. Jadi mungkin boleh kongsikan cabaran untuk susunan atur. Sebab ini kita dah sedia maklum dia sebuah anugerah, dia award kan. Jadi dalam masa yang sama kita nak tampilkan persembahan artis, konsert, kita nak tampilkan orkestra. Jadinya dari segi penggunaan set pun kita dah bincang. Kita bukan sekadar set untuk award, dia juga set yang kita nak tonjolkan 47 piece daripada orkestra RTM. Jadi satu cabaran yang kita nak susun supaya penonton di auditorium itulah dan di rumah akan kekal terus sama dan macam rasa ini sesuatu yang macam award yang mempunyai persembahan artis. Dan susunan tu kita macam nak pastikan orang confirm lah tak bosan kan. Betul. Untuk kita nak tengok. Jadinya saya rasa macam susunan lagu-lagu daripada kita tampilkan lagu-lagu daripada tribute tau actually. Tribute daripada artis Tan Sri P. Ramlee, Saloma, and then kita ada Datuk Sudirman dan Sharifah Aini. Jadi disampaikan oleh artis-artis hebat. Contoh kita ada Ziana Zain, kita ada Zamani, Aina Abdul, Eni Zakri. So di samping tu lagu yang kita kekalkan lagu tema, cuma kita memberi satu arrangement baru, nafas baru untuk Eni Zakri akan sampaikan pada malam tu. Pada malam tersebut. Dan pada malam tersebut kita nak tampilkan sesuatu yang barulah kan, macam dekat Malaysia digital. So kita ada elemen AI, AR. So benar-benar tambahan elemen-elemen tu saya rasa akan memberikan satu persembahan yang pasti akan meletup lah. Saya harap macam tu, insyaAllah. Amin, kita pastikan agar LA tahun ini meletup. Jadi kita nak kongsikan juga dari segi aspek pendigitalan, aspek teknologi yang digunakan dalam ASA untuk tahun ini. Mungkin tu boleh kongsikan? Ada. Sebab itu hasrat. Tamulah yang Ketua Pengarah kita, Datuk Mi, kita kata, Wan, kita mesti ada buat satu benda yang apa yang teknologi yang ada sekarang. Satunya adalah AI lah. So AI ni kita duduk dan kita garap. Dia AI ni pun dia akan jadi salah seorang daripada co-host. Kita buat AI live. So talent tu dia mesti kena ada di dalam hall tu dan kita buat secara live and then dia boleh interaction. So ada nama ke? Nanti kita akan bagi surprise nama talent tu. Dia ada Korean look. Ada Korean look. International. So actually macam kita memang kita nakkan sesuatu yang dalam apa yang kita nak tampilkan, sesuatu yang memang luar biasa. Dia tak nampak sesuatu yang biasa. Jadi mungkin macam tadi Cik Wan cakap nak jadi translator kan. So itulah yang kita nak tampilkan. Macam ketua pengarah kita and then KSU pun dia memberi support lah yang kuat untuk supaya apa yang ini kan program yang daripada under kementerian juga kan. Diorang yang sama-sama kita sama-sama untuk bagi anugerah ni satu anugerah yang berprestij. Tak nak tambah? Ya. Cuma saya menariknya yang ni kita dapat kerjasama yang padulah daripada tim supporter kita yang tim support yang menyokong kita set dari segi reka bentuk. Kalau ikut di tahun lepas set kita pun antara yang tercantik dan tercalon untuk asal tahun ni. Saya rasa kalau menang pun saya rasa mungkin boleh menang. Amin, betul. Tapi set dia memang cantik. So tahun ni ada lagi sebab kita reka bentuk yang RTM dia punya bakat dan daya kreativiti dia tak terhad. So kita ada aset tu di RTM. So kita gabungkan dalam ASA ni supaya kita tunjukkan kelebihan pasukan kita sendiri. Sebab ini adalah satu anugerah yang sangat berprestij. So cabaran dia untuk pancuhkan, untuk gabungkan elemen digital dan juga ni, tetapi tidak meninggalkan yang eksklusif dan berprestij. Sebab ini anugerah bukan untuk semua orang. Ini belakang tabir kan. Tapi kita angkat dia orang sebab dia adalah seorang salah daripada bidang kreativiti kita ni. Mereka adalah lain daripada lain. So kita mesti hargai dan saya rasa inilah sebabnya kita membuat anugerah Sri Angkasa. Jadi kita perlu raikan semua kreativiti yang ada dari RTM khususnya untuk kita menjayakan ASA 2024 ini. Jadi sebagai penghujung katanya, harapan untuk ASA tahun ini kepada penonton yang bakal saksikan nanti 26 Oktober. Silakan. Okey, harapan. Okey. Harapan dia okey.
Sebenarnya apa yang lagi minggu depan je kan program ni 26 hari bulan akan berlangsung malam kemuncak dan kapet merah. Kita ada kapet merah pada pukul 8 malam dan seterusnya malam kemuncak pada pukul 9 malam. Semuanya sekarang mengikut progres dan saya berharap program ni anugerah ini akan memberi satu impak yang besar untuk industri. Kita memilih yang terbaik di kalangan mereka pengkarya-pengkarya dalam industri kreatif. Kami mengharapkan daripada RTM dan khususnya daripada Kementerian Komunikasi akan memberi yang terbaik lah untuk tahun ni. InsyaAllah. Terima kasih Puan Yang. Sedikit saya tambah. Sebenarnya kita ada 4 program. 4 rancangan yang khas kita atur untuk build up program ni sehingga malam kemuncak. Dan selepas tu kita ada satu. Untuk 19 ni kita ada debaran Anugerah Seri Angkasa di M1. Itu pun kita jemput juga. Itu penonton boleh masuk. Kita ada persembahan Nadira, Husaini dengan seorang lagi... Dan Dania ni bintang RTM. Dia yang 15 tahun tu. Yes. 14 tahun dah masuk 15 tahun. Dan kita ada selepas tu kita ada kapet merah dengan ni malam kemuncak dan selepas tu 2 hari bulan kita ada apresiasi. Yang tu akan dibuat di M1 untuk meraihkan pemenang-pemenang. Yang ni kita panggil top 5 ni yang akan pergi. So apa harapan ni kita tengok. So jangan lupa saksikan pada 19, 26 dan 2 hari bulan. Okey, itulah dia punya sorotan dia daripada awal sampailah habis. Lepas habis pun ada lagi. Ada lagi berkaitan dengan Raja Angkasa. Baiklah, sebenarnya Ifan nak kongsikan sedikit di mana RTM sebenarnya mendominasi top 5 ataupun 5 teratas. Apabila kita telah berjaya menerusi 124 pencalonan dalam 60 kategori yang dipertandingkan pencalonan tersebut dan termasuk 40 kategori televisyen, 16 kategori radio dan 4 kategori media baharu seperti podcast terbaik. Itulah dia. Saya sebenarnya berbangga menjadi warga kerja RTM dan kita doakan agar anda semua untuk saksikan Anugerah Seri Angkasa 2024 Kilauan Prestige Citra Kegemilangan. Terima kasih kepada Tuan Wan Yusof Abdullah dan juga Puan Yang Faziatul sebagai penerbit untuk berkongsi pada pagi ini. Jadi terusnya kita akan saksikan laporan cuaca untuk pagi ini bersama dengan Map Malaysia yang telah pun bersedia dengan laporannya. Silakan Map Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada pagi ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Baiklah, imej gambar radar menunjukkan keadaan cuaca hujan lebat dan ribu petir berlaku pada pagi ini melibatkan kawasan-kawasan di sekitar perairan Selat Melaka dan turut melibatkan sepanjang kawasan pesisir pantai barat Semenanjung daripada pesisir pantai negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang sehinggalah ke daerah-daerah di sekitar negeri Melaka dan juga di barat Johor. Dan keadaan cuaca ribut petir dilihat telah pun berlaku dan memasuki kawasan-kawasan di sekitar Lembah Kelang, di sekitar Port Dickson di Negeri Sembilan, di kebanyakan daerah untuk negeri Melaka dan juga di daerah-daerah di sebelah barat Johor seperti di Muar, Batu Pahat dan juga Pontian. Dan keadaan cuaca ribut petir untuk kawasan-kawasan di pesisir pantai ini sebenarnya dijangka akan turut bergerak memasuki ke kawasan-kawasan lain di sekitar Semenanjung menjelang tengah hari nanti. Dan seterusnya ribut petir akan berlaku melibatkan kebanyakan kawasan di sekitar Semenanjung ini daripada tengah hari sehinggalah ke lewat petang, terutamanya melibatkan kawasan-kawasan di sekitar negeri Perak, di sekitar pedalaman negeri Kelantan, pedalaman negeri Pahang dan juga di kebanyakan daerah untuk negeri Johor. Oleh itu, orang ramai pada hari ini dinasihatkan supaya berwaspadalah dengan cuaca ribut petir pada waktu tengah hari dan juga pada waktu awal petang kerana ianya boleh menyebabkan angin kencang, banjir kilat dan juga kerosakan pada struktur yang tidak kukuh. Hujan lebat dan ribut petir untuk kebanyakan kawasan ini seterusnya dijangka hanya akan reda menjelang lewat petang nanti. Dan pada waktu malam pula, hujan lebat dijangka hanya akan berlaku di sekitar kawasan pedalaman negeri Perak dan juga pedalaman negeri Pahang. Untuk tinjauan cuaca semasa bagi negeri Sabah dan Sarawak pula melihatkan keadaan cuaca yang cerah dan baik untuk kebanyakan bahagian. Hujan lebat hanya berlaku di beberapa kawasan di sekitar pantai barat dan juga pedalaman negeri Sabah dan juga di beberapa kawasan di sekitar bahagian Bintulu dan pesisir pantai bahagian Miri di negeri Sarawak. Keadaan cuaca hujan lebat dan ribut petir untuk kawasan-kawasan ini dijangka akan beransur reda menjelang tengah hari nanti. Dan untuk tinjauan cuaca sebelah petang bagi negeri Sabah dan Sarawak pula kita menjangkakan
hujan lebat dan ribut petir hanya akan berlaku pada lewat petang nanti untuk kebanyakan bahagian di negeri Sabah dan juga di bahagian-bahagian di sekitar utara dan juga pedalaman Sarawak sahaja, iaitu di bahagian Limbang dan juga bahagian Kapit. Namun begitu, hujan lebat dan ribut petir yang berlaku untuk kawasan pedalaman negeri Sabah dan juga di sekitar bahagian Kapit di negeri Sarawak ini dijangka boleh berterusan sehinggalah ke lewat malam nanti. Baiklah, sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Okey, seterusnya para penonton, kita nak membicarakan berkenaan dengan status halal. Pengguna perlu bijak, selidik dan selektif. Sedikit perkongsi yang ingin saya sampaikan kepada anda, iaitu berdasarkan laporan State of Global Islamic Economy 2023 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Standard, iaitu Malaysia berada di tempat pertama bagi sektor makanan halal dalam petunjuk ekonomi Islam Global 2023. Jadi sebab itu hari ini kami bawakan kepada anda berkenaan dengan persijilan halal, dan selain daripada apa yang paling penting adalah bagi pengusaha-pengusaha dan juga peluang makanan untuk memastikan mereka mempunyai sijil halal, antara fokus utama juga adalah berkaitan dengan pengguna. Kita perlu memilih dalam keadaan yang baik dan juga perlu untuk tahu berkenaan dengan pensijilan halal itu sendiri. Dan bersama dengan saya yang akan membicarakan dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan perkara ini, saya kenalkan, iaitu bersama dengan saya Ustaz Muhammad Amri Abdullah selaku Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Pengurusan Halal JAKI. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sofia. Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, jadi bila kita, Ustaz, bila saya seronok sebenarnya nak bercakap tentang perkara ini kan. Sebab kalau kita pergi mana-mana pun, antara perkara paling penting kalau saya dan juga keluarga akan lakukan adalah mencari logo halal. Ya, wajib. Untuk kita pastikan untuk kita makan dalam keadaan yang tenang dan rasa lebih selamat perkara itu kan. Betul. Jadi di mana-mana walaupun kita berada, itu antara perkara pertama yang akan kita seringkali lakukanlah. Saya kira rata-rata semua umat Islam akan melakukan perkara tersebut. Jadi sebagai pandangan ataupun permulaan Ustaz berkenaan perkara ini, pengguna perlu tahu apa terutamanya berkenaan dengan logo halal itu sendiri secara permulaannya. Baik, sebab itu kita lihat bahawa kuasa pengguna itu sangat penting untuk kita nak memastikan halal tadi itu hendaklah diambil oleh consumer. Jadi bila consumer, pengguna mencari logo yang halal, maka industri akan mengikut apa juga kehendak daripada pengguna. Betul. Sebab tu saya berpandangan bahawa pengguna seharusnya menggunakan kuasa yang ada pada pengguna. Macam juga Sofia sebutkan tadi, bahawa kalau semua orang mencari produk yang halal, maka industri akan ikut. Betul. Jadi kalau pengguna tidak mengambil cakna tentang itu, maka industri kata tak apalah, pengguna pun okey saja. Betul. Dan saya melihat bahawa ada trend golongan muda 20-an dia punya trend dia lain. Orang-orang lama trend dia lain. So sekarang ni kita nakkan golongan muda ini juga mengambil cakna berkenaan dengan apa yang makan, apa yang mereka gunakan. Betul. Termasuk juga kosmetik, pharmaceutical. Sebab sekarang ni industri menjual produk yang lebih kepada healthy, kesihatan, yang suplemen. Itu juga perlu
diambil kira. Jadi awareness juga kecanaan pengguna sangat penting untuk memastikan kelangsungan logo halal itu. Ya. Betul. Yalah seperti mana kita tahu sekarang ni kan kalau viral kita viral. perlu pastikan dulu logo Tapi halal itu. hikmah daripada viral ni orang akan tahu. Betul. Hikmah di sebalik Ada viral itu hikmahnya, ada hikmah. Dan tak nanti orang akan senyap sebagainya. Baru saya tengok trend itu, bila berlaku isu-isu maka orang akan ambil alert, orang akan ambil cana. Bila senyap orang akan buat tidak tahu saja. Ya, itulah realitinya kan sebenarnya berlaku Ustaz kan. Okey, dan antara yang lain juga apa lagi antara kriteria pilihan produk atau bermis makanan untuk pengguna kalau tadi kan kita berikan pendedahan sedikitlah berkenaan dengan logo halal, antara yang lain lagi apa lagi pendekatan yang kita tahu. Kalau kita lihat bahawa sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai sekalian manusia, kami sebutkan di sini sentiasa kami promote sebagai halal untuk semua. Sama ada orang Islam juga orang bukan Islam. Oleh kerana itu dalam hal ini adalah penting kepada semua orang mengambil asasnya kepada halal dulu. Yang kedua yang disebutkan tentang kena pastikan ianya selamat, bersih, kena jaga dia punya kualiti. Semuanya tu diambil kira dalam konsep halal dan thayyiban itu. Sebab tu dalam hal ini maknanya kepada orang bukan Islam sudah semestinya juga dia nak mencari produk yang memang selamat. Jadi keselamatan, kebersihan itu menjadi perkara yang penting. Termasuk jugalah kalau kita nak masuk kedai. Ya, betul. Orang kedai Tom Yam, contohlah contoh. Contoh. Tom Yam. Bila kita masuk kedai Tom Yam malam-malam tak nampak. Bila siang macam-macam kita akan baru kita nampak. Nampak. So dalam hal ini kepada kita sebagai seorang pengguna harus juga melihat kepada logo halal itu sebab dia adalah termasuk dalam semua aspek. Termasuk juga keselamatan makanan dan juga kebersihan, termasuk juga orangnya. Kalau orangnya yang tidak di typhoid. Okey, vaksin. Vaksin kan? Itu juga tidak boleh dia nak diberikan secara halal. Dari semua elemen-elemen ini Jakim akan lihat satu persatu memastikan konsep halal dan thayyiban itu mengikut apa yang Allah telah tentukan, yang telah diajar oleh Rasulullah SAW dan juga telah distandardkan, telah diprosedurkan. Jadi semua itu hendaklah kita ikutlah. Itu dia diperhalusi satu persatu. Betul. Sangat tepat Sofia. Ya, jadi jangan kita ragu lagi. Ada logo halal tu insya-Allah semuanya akan dijamin. Terjaminlah. Dan kalau kita tengok tempoh sekarang pun dipendekkan Kalau sebelum ini mungkin tempohnya agak lama Ustaz tapi sekarang ini lebih mudah 30 hari. Tapi dengar kata lebih pendek pun ada juga. 23 hari pun. Dan kadang-kadang ada yang mereka buat permohonan ingatkan lambat, rupanya cepat. Bila cepat pula mereka tak bersedia pula. Tapi apa juga pun daripada data yang ada, maknanya 90% ke atas telah pun kita selesaikan tempoh 23 hari dalam permohonan. Sebab tu untuk kita nak mendidik, nak memanggil industri ni supaya mohon sedia halal. InsyaAllah pada Sabtu ini, pada 19 Oktober, kita akan adakan halal on track. Di Pahang. Untuk makluman halal on track ini untuk tahun ini dah kedua dan juga kita pun juga telah buat pada tahun lepas. Maknanya tahun lepas dan juga yang ni dah masuk kali yang ketiga. Fokusnya untuk kita nak membimbing industri supaya memahami bagaimana nak mohon sedia halal dan juga bagi mereka memahami juga bagaimana kepentingan bila dah adanya sedia halal yang mereka boleh ekspor ke mana juga pun tentang adanya logo halal. Dan juga kita juga nak mengelakkan fobia tentang halal lambat, payah, mahal. Jadi di sinilah juga kita akan memberikan bimbingan kepada industri ini supaya bagaimana mereka perlu menyediakan dokumentasinya dan juga bantuan-bantuan juga kewangan juga akan disediakan, insya-Allah akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri 1 pada 19 Oktober di Dewan Jubli Perak Sultan Ahmad Shah Kuantan. Jadi ayuh orang Kuantan, jangan lupa orang Pahang, orang Koi, orang Rodong dan juga sebagainya datanglah ke Pahang. Banyak ada cara dan juga program yang kami akan sediakan. Jakim dan juga dengan kerjasama Jabatan Agama Islam Pahang, insya-Allah. Ya, insya-Allah itu dia dalam masa yang sama untuk kita juga memahami kan sebenarnya kadang-kadang yang lambat tu sebabkan
menyertakan dokumen tak Ya, dokumen. cukup. Ya, Kan? Yang yelah. kita minta tak diberikan. Betul. Jadi Tapi yalah, kami bukan mengatakan bahawa semuanya salah indah tidak juga. Tidak juga, betul. Kita juga ada kelemahan-kelemahannya dan juga kita akan memastikan setiap masa kita akan menambah baik. Sekarang ni orang dah bercakap tentang AI, teknologi sebagainya. Jadi keperluan-keperluan teknologi juga sangat penting untuk nak memastikan bahawa dalam masa yang sama standard itu tidak diturunkan. Diturunkan, betul. Kalau kami turunkan standard, tak dapatlah yang kata 10 tahun. Yang Malaysia ni negara pertama tentang halal food itu. Betul. Bermakna dunia melihat Malaysia ni sebagai satu role model. Ya. Dan juga kami menyambut halal untuk tahun yang ke-50 tahun, Jubli Emas tahun ini. Wah, itu dia. Jadi kalau dah 50 tahun itu maknanya matang lah. Betul, matang. Okey, jadi Ustaz, ada ke mungkin kemudahan-kemudahan yang diberikan khususnya bagi peniaga ataupun mungkin pengguna berkenaan dengan aplikasi JAKIM, khususnya berkenaan dengan pensijilan halal ini sendiri, bagaimana? Baik, memang setiap permohonan itu kami sediakan secara online sekarang ni. Bukan secara manual kan, semua sekarang ni Allah bercakap semuanya di hujung jari. Tapi dalam masa yang sama juga kami juga mengambil kira bagaimana usahawan cottage. Yang di kampung, yang mana usahawan yang diusahakan oleh orang-orang lama nak memahami bagaimana itu juga kami mengambil kira, juga kami menyediakan klinik dan juga bimbingan kepada usahawan ini bagaimana nak key in, semuanya itu akan dibantu oleh setiap JAKIM dan juga Jabatan Agama Islam Negeri. Sebab itu antaranya hadir di Halal On Track Pahang. Ya, sekali lagi. Semua Halal On Track di Pahang pada 19 Oktober. Sabtu ini di Dewan Jubli Perak Sultan Ahmad Shah Kuantan. Jadi kepada orang Pahang khususnya, termasuk juga orang Kelantan, Terengganu, boleh hadir ke Kuantan untuk kita bersama-sama meraihkan dan juga kita akan ajar bagaimana nak buat permohonan dan juga bagaimana senario yang ada dunia sekarang ni melihat Malaysia, termasuk juga lah di sana juga akan adalah cabutan-cabutan bertuah kepada orang yang hadir itu. Apakah hadiahnya? Biarlah rahsia dulu. Nantikan. Hadirkan diri anda. Okey, baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Muhammad Amri Abdullah selaku Ketua Penolong Pengarah Kanan bahagian pengurusan Halal JAKIM. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Semoga Sofia, dimudahkan segalanya, insya-Allah. Ini juga tanggungjawab Sofia sebagai dai halal ni, menyebarkan karya yang baik, insya-Allah. InsyaAllah. Dan seperti mana yang kita tahu, halal ini bukan hanya untuk Muslim sahaja, tetapi ia untuk seluruhnya, insya-Allah. Okey, dan selanjutnya kita akan berhenti berehat seketika. Sekembalinya nanti kita akan bersama dengan Irfan untuk bawakan topik selanjutnya selepas ini. Langkah elak penyakit berkaitan banjir. Elak dari bermain air banjir. Pakai pelindung diri. Segera bersih diri jika terkena air banjir. Cuci tangan dan sentiasa jaga kebersihan diri. Jangan guna air banjir untuk pembersihan. Makan dan minum dari sumber bersih. Sentiasa jaga kebersihan pusat pemindahan. Pakai pelindung diri semasa pembersihan selepas banjir. Dapatkan rawatan sekiranya demam dalam masa 30 hari selepas pembersihan banjir. Air banjir tercemar dengan limpahan najis dari tangki septik. Nantikan Jumaat ini untuk Belanjawan 2025 pada jam 3 petang di TV1, berita RTM dan juga di RTM Klik. Pada penonton, kita teruskan lagi dengan perbincangan berikutnya berkaitan dengan bagaimana Bank Islam Malaysia Berhad memperkasa komuniti melalui pelajaran. Dan pagi ini Irfan bersama dengan Tuan Muhammad Zikri Muhammad Syairi, Pengarah Kewangan Sosial Bank Islam Malaysia Berhad, dan kita juga bersama dengan Tuan Amin Khalili Zulkifli, Pengarah Eksekutif Buku Jalanan Chowkit. Assalamualaikum, selamat pagi kedua-duanya. Sihat, terima kasih Tuan Irfan. Sihat, alhamdulillah. Okey,
Sebelum kita mulakan, boleh Fan berikan sedikit pencerahan. Sebenarnya Bank Islam Malaysia Berhad melalui inisiatif sosial, Sedekah Haus telah membawa dan juga membiayai dan menyokong penuh program transformasi restoran sup kawah hitam milik Buku Jalan Chowkit ini merupakan salah satu rakan pembuat perubahannya. Jadi pada pagi kita terangkan terlebih dahulu, Tan Zikir boleh kongsikan kepada kita apakah dia projek transformasi Buku Jalanan Chowkit ataupun BJCK. Silakan. Terima kasih Tuan Irfan. Sebenarnya Bank Islam pada tahun 2018 bila kita melaksanakan agenda kewangan sosial kami melalui Sedekah Haus. Sedekah Haus ni merupakan satu katalis ataupun satu pemangkin kepada agenda kewangan sosial kami. Jadi kami mula berkenalan dengan Buku Jalanan Chowkit tahun 2018 dan pada waktu itu kami bermula dengan memberikan Buku Jalanan Chowkit ini dengan satu ketuha industri untuk mereka ini membuat cookies, untuk kek dan sebagainya. Daripada situ kita nampak potensi Buku Jalanan Chowkit sebab saya bertanya kepada pengasas Buku Jalanan Chowkit pada waktu itu, anak-anak di sini belajar di kelas memakai pakaian seragam sekolah ya. Saya tanya begitu. Jadi Cikgu Ayu, pengasas Buku Jalanan Chowkit ini menyatakan kepada saya, ya, sebab ini pilihan mereka, sebab mereka ni tak dapat untuk pergi ke sekolah seperti mana kawan-kawan mereka di luar sana. Jadi pada waktu itu kami nampak satu tanggungjawab kepada Bank Islam untuk membantu Buku Jalanan Chowkit ini. Ada anak-anak yang tidak ada dokumentasi di komuniti Chowkit ini yang patut kita berikan pendidikan kepada mereka. Dari situlah Buku Jalanan Chowkit ini kami bantu. Kita berikan van hasil sumbangan sumbangan orang ramai kepada Sedekah Haus, dan sejak lepas daripada itu kami membantu dari sudut sewa bulanan keseluruhan Buku Jalanan Chowkit punya bangunan di Lorong Haji Taib tersebut. Jadi setiap bulan kita bayar sewanya, dan baru-baru ini kita melancarkan restoran sup kawah hitam di ground floor ataupun tingkat bawah Buku Jalanan Chowkit. So itulah transformasi yang kami cuba lakukan melalui Buku Jalanan Chowkit ini supaya anak-anak yang berada di Chowkit itu mendapat pendidikan yang berkualiti. Seperti anak-anak kita yang lain. Betul. Bermula pada tahun 2018 sebagai perkenalan pertama dengan hanya memberikan ketuhan industri. Jadi sekarang ini kita dah tengok transformasi yang dilakukan oleh Bank Islam cukup besar dan signifikan. Dan kita lihat kepada perkembangan dan juga latar belakang Buku Jalanan Chowkit, mungkin Tuan boleh kongsikan. Ya, Buku Jalanan Chowkit sebenarnya dia ada sejarah yang panjang. Kita bermula pada penghujung tahun 2015 sebenarnya. Dan kita bermula daripada jalanan. Kita turun bersama dengan anak-anak yang berada di jalanan pada ketika itu. Kita bawa buku-buku, meja-meja untuk dia orang duduk, belajar dan membaca dengan kita. Mula-mula kita ingat semua daripada mereka itu adalah miskin bandar, dan ternyata mereka adalah miskin bandar. Selepas daripada itu kita dapati bahawa sebahagian daripada mereka ada isu keciciran pelajaran yang mana tidak boleh mendapat akses kepada pendidikan. Jadi langkah seterusnya kita ambil, kita masih lagi berada di jalan daripada tahun 2015 sampailah kepada tahun 2017. Bila tahun 2017 kita nampak bahawa keperluan untuk kita memiliki satu tempat yang khusus untuk kita boleh jalankan aktiviti pembelajaran kepada anak-anak yang tercicir ini seperti persekolahan biasa. Jadi kita mula dengan satu tingkat sahaja pada sebuah bangunan, dan kita mula daripada tahun 2018 lah. Daripada situ Bank Islam masuk bersama dengan kita, dan kita kekal untuk satu tingkat itu dengan jumlah pelajar yang bersama dengan kita yang belajar di bangunan tu tak capai angka 15 orang. Sikit saja pada ketika itu. Sampailah sehingga tahun 2022. Bila tahun 2022 jumlah pelajar yang masuk semakin ramai, dan selepas tu pula selepas pada tempoh COVID, kita nampak bahawa ada keperluan untuk kita bukan hanya tumpu kepada pendidikan kanak-kanak, tetapi juga kita membantu daripada komuniti juga. Sebab kita beranggapan bahawa komuniti yang baik, ibu ayah yang baik akan membekalkan suasana pembelajaran yang baik kepada kanak-kanak di rumah, kan? Jadi daripada situ tahun 2022 kita direzekikan untuk kita memiliki satu bangunan yang 3 tingkat, daripada bawah sehingga ke tingkat 3. Semuanya dimiliki oleh kita sewa lah, dan kos sewa itu ditaja oleh Bank Islam. Jadi sampailah pada waktu sekarang, bila mana bawah tu dulu asalnya dia adalah sebuah kedai makan bak kutih, tapi
owner itu, tuan kedai itu dia meninggal dunia dan perniagaan itu tak diteruskan. Di situlah kita bercita-cita untuk buka kedai kita sendiri. Dan Bank Islam ada cita-cita dengan kita yang sama lah untuk bantu kita buka. Dan kita mula bercita-cita daripada tahun 2022 lagi. Dan kita mula sikit demi sikit sampailah 7 hari bulan baru ni pelancaran tersebut telah pun dijalankan dan kita namakan kedai tersebut sebagai Sup Kawah Hitam. Dan jumlah pelajar yang bersama dengan kita sekarang adalah sebanyak 86 orang lah. Alhamdulillah. Jadi fokus awalnya telah berubah. Mula-mula awalnya hanya untuk berikan pendidikan kanak-kanak sahaja, tetapi selepas itu bila dah dapat transformasi sosial daripada Bank Islam sendiri, kita telah mampu untuk membantu komuniti setempat pula dengan berlangsungnya pembukaan restoran Kawah Hitam, Sup Kawah Hitam. Jadi mungkin tuan boleh kongsikan kepada kita bagaimana proses transformasi ini dapat membantu anak-anak yang tercicir khususnya dan juga komuniti setempat. Ya. Jumlah sumbangan yang Bank Islam salurkan kepada Buku Jalanan Cokit melalui Sedekah Haus ini, maknanya adalah sumbangan daripada orang ramai ini telah pun mencecah hampir RM600,000. Dan kemuncaknya apabila kita di Bank Islam ini, dari sudut kewangan sosial ini, kita membuat keputusan bahawa kita harus memberi fokus kepada pendidikan dan juga keusahawanan. Sebab kita yakin bahawa melalui pendidikan dan keusahawanan ini boleh menjadi satu elemen penting untuk mengubah life cycle, kitaran kehidupan kemiskinan sesuatu komuniti ataupun sesuatu keluarga itu. Dan Buku Jalanan Cokit ini menjadikan kami dapat merealisasikan impian untuk dilaksanakan agenda kemiskinan dan keusahawanan dan pendidikan ini di bawah satu bumbung. Asalnya kita fokus kepada untuk memberikan anak-anak ini pendidikan yang berkualiti melalui Buku Jalanan Cokit itu, dan kemudian restoran Sup Kawah Hitam di bawah itu kita lakukan transformasi untuk menarik lebih ramai masyarakat setempat itu untuk datang support, supaya restoran ini dapat menjadi tempat untuk menjana pendapatan kepada Buku Jalanan Cokit, supaya di masa akan datang operasi mereka itu dapat lestari, tidak perlu bergantung sepenuhnya kepada sumbangan dan juga derma awam. Dan kemudian dalam masa yang sama, restoran tersebut dia boleh menjadi tempat untuk ibu-ibu dan juga bapa-bapa komuniti anak-anak Buku Jalanan Cokit ini mendapat pekerjaan. Dan dalam masa yang sama juga anak-anak ni juga boleh jadikan restoran itu sebagai tempat untuk mereka, katakanlah untuk melakukan latihan industri, kan, latihan praktikal untuk mengasah kemahiran-kemahiran mereka seperti menyelesaikan masalah dari sudut menguruskan kewangan perniagaan dan menguruskan perniagaan itu secara keseluruhannya. Jadi itu sebab kita nampak bahawa restoran Sup Kawah Hitam di Buku Jalanan Cokit ini sangat signifikan. Dan kami yakin bahawa kalaulah berjaya model ini kita laksanakan bermula di Lorong Haji Taib Buku Jalanan Cokit itu, kita boleh replicate lagi model yang sama, kan, ke tempat lain pula. Dan NGO-NGO lain juga boleh follow, boleh mengikut model yang kita sedang laksanakan ini. Kita dah bagi rentak, anda hanya perlu lakukannya sahaja. Betul. Kita boleh kongsikan kepada kita tentang peroperasian restoran Sup Kawah Hitam ni, silakan. Restoran Sup Kawah Hitam alhamdulillah telah pun dilancarkan pada 7 bulan Oktober. Sekarang ini kita beroperasi daripada jam 11 pagi sehingga 7 malam lah. Jadi tempatnya itu betul-betul di bawah pusat pembelajaran Buku Jalanan Cokit, dan kita sediakan pelbagai menu yang berasaskan kepada sup. Nama kedai kita Sup Kawah Hitam. Jadi menu kita berasaskan sup kawah. Kita ada sup, berbagai jenis sup, sup tulang, sup keting, sup ekor, dan sup ayam, sup daging, dan juga Allah SWT, kita juga ada nasi ayam berempah, nasi ayam geprek, pelbagai hidangan yang kita sajikan yang mana sesuai dengan selera masyarakat di setempat itulah. Dan harga yang kita letakkan juga adalah harga yang rendah. Dan Sup Kawah Hitam ini, pekerja-pekerjanya seperti yang disebutkan oleh Ustaz Zikri, sekarang kita dah pun mulakan. Pekerja yang terdiri di kalangan pekerja Sup Kawah Hitam ni adalah daripada komuniti Buku Jalanan Cokit sendiri. Maknanya ibu-ibu, ayah-ayah dan juga lepasan-lepasan pelajar yang pernah belajar di Buku Jalanan Cokit, mereka bekerja di situ. Dan kita ada harapan bahawa bila mana perniagaan kita dikembangkan, makin maju, pastilah kita memerlukan lebih ramai pekerja, dan di situlah kita dapat membantu lebih ramai komuniti. Dan saya harap, saya jemputlah semua datang cuba masakan kami, berikan ulasan dan komentar. Mudah-mudahan bukan sahaja kita cuma makan, tetapi kita juga sedang menyumbang kepada pengukuhan pendidikan di kawasan di Buku Jalanan Cokit. Bila saya tengok gambar-gambar tadi, saya berteliuk sebenarnya. Nampak gambaran yang kita berikan tu memang sedap. Jadi jangan lupa untuk anda yang berada di kawasan berdekatan untuk rasalah sendiri makanan yang disediakan di restoran Sup Kawah Hitam. Baiklah, sebagai
penghujung kata tu, mungkin boleh kongsi kepada penonton yang mungkin ingin memberikan sumbangan ke arah kebaikan seperti ini untuk kita salurkan di bawah Sedekah House untuk kita bantu memberikan transformasi sosial kepada mereka yang memerlukan. Silakan tuan. Ada dua cara untuk menyumbang. Pertamanya adalah berkunjung sendiri ke restoran sup Kawah Hitam. Baik. Di buku jalanan Choking tersebut, terutama kalau hari ini kita dihujani dengan hujan yang curah-curah kan di Kuala Lumpur. Jadi tengah hari ini masa yang sesuai untuk kita cuba sup panas-panas. Sup panas-panas kan. Seperti mana Ustaz Amin sebut tadi, kita bukan sahaja berbelanja dan mengisi perut kita, tetapi dalam masa yang sama sebenarnya perbelanjaan kita di restoran sup Kawah Hitam tu akan membantu terus transformasi pendidikan anak-anak buku jalanan Choking. Yang kedua adalah menyumbang kepada Sedekah House Bank Islam. Kerana daripada sumbangan tuan-tuan dan puan-puan ke buku jalanan Choking melalui Sedekah House ini, kita akan memastikan dana yang disumbangkan oleh masyarakat di luar sana akan kita pelihara dengan baik dan melalui urus takbir yang baik. Dan daripada situ kita boleh gunakan untuk pendidikan mereka. Alhamdulillah sebenarnya kalau boleh saya kongsikan dengan Tuan Irfan, baru-baru ni ada seorang anak buku jalanan Choking, Nizam, kan, Nizam yang telah pun mendapat keputusan yang baik dalam SPM dan kemudian sekarang ni kita tengah support mereka untuk ke kolej pendidikan Bestari di Terengganu. Itulah di antara kisah kejayaan yang kita boleh kongsikan berkaitan dengan mana Bank Islam memperkasa komuniti melalui pelajaran, melalui buku jalanan Choking. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Amin dan juga Tuan Zikri kerana berkongsi pada pagi ini. Penonton seterusnya kita akan berhenti berehat seketika. Jadi teruskan bersama kami di Selamat Pagi Malaysia selepas ini. Kakak, jangan buat macam tu. Kenapa? Kan ayah ada bagi tahu dulu, tak baik buang sampah merata-rata. Berdosa tau. Dah. Sama dia ni. Tuan. Selamat pagi, Cik. Minta IC, Cik? Boleh. Kesalahan lampu merah, Cik. Tuan, Tuan, kau timas kiran. Ayah, janganlah macam tu. Itu kan rasuah. Berdosa tau. Betul apa yang nak Cik cakap. Jangan lama macam tu, Cik. Ni saman. Maaf, Cik. Hati-hati madu, Cik. Sebelum ni, saya kurang yakin dengan kulit saya. Toner tak sekata, nampak kusam, tak bermaya. Sebenarnya, nak kulit cantik ni mudah je. Selain jaga gaya hidup, minum je Pearl White Putih Mulus. Sejak saya amalkan Pearl White Putih Mulus yang diperkaya dengan tomato, astaxanthin, pine bark, masalah kulit pun berkurang. Kulit lebih cerah berseri. Pearl White Putih Mulus ni bukan untuk wanita je. Lelaki pun boleh tau. Sekarang nak buat aktiviti luar pun tak risau. Jom dapatkan Pearl White Putih Mulus di pasaran. Hanya yang baik dari Jamu Jelita. Ya, para wanita, ini untuk anda semua. Jadi perlu untuk berikan sedikit perhatian anda untuk sama-sama kita kongsikan berkenaan dengan rahsia penjagaan kesihatan dan kecantikan. Bersama dengan saya pada pagi ini, saya kenalkan iaitu Cik Wardina Nadia Muhammad Azlan selaku Pegawai Pemasaran Jamu Jelita. Selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, makin berseri nampaknya. Cantiklah Sofia daripada ya Allah. Ya Allah. Okey, awak pun berkurang itu kan? InsyaAllah, insyaAllah. Jamu Jelita. Nyaring suara saya. Okey, jadi hari ini kita ada bawa rangkaian produk khususnya bagi wanita. Ya, semestinya. Okey, sebelum tu saya ucapkan terima kasih kepada Sofia dan juga saya nak ucapkan Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua penonton-penonton yang mungkin sedang berada di rumah. Cuaca pula hari ini mendung, sedap duduk kat rumah tu kan. Okey, tapi hari ini sebenarnya Sofia awak nak bawakan satu isu yang sedang hangat diperkatakan di media sosial. Iaitu, ni kita nak tunjuk dekat anda semua kan. Wow, perbezaan saiz cawan makin hangat diperkatakan di media sosial. Okey, sebab apa? Kita faham. Ramai wanita-wanita di luar sana kan yang mungkin ada masalah perubahan hormon. Ialah kita daripada anak dara menjadi isteri-isteri, jadi ibu-ibu lepas melahirkan akan ada masalah perubahan daripada segi hormon, daripada segi fizikal. Masalah-masalah penuaan dah semakin meningkat. Orang kata meningkat, nampak kesan itu makin orang kata obvious lah kan. Jadi itulah dia di antara kenapa ramai wanita di luar sana sedang hangat memperkatakan isu ni. Dan sebenarnya satu lagi isu adalah ramai yang di luar sana yang cuba untuk dapatkan rawatan daripada yang bukan pakar. Jadi ini sebenarnya adalah salah satu perkara yang amat membimbangkan. Sebab apa? Bila rawatan yang bukan daripada pakar, mungkin hari ini indah, esok lusa 10 tahun akan datang akan banyak lagi masalah-masalah yang akan
akan timbul. Jadi kita tak naklah orang kata membiarkan diri kita ni, kita kena sayang badan kita kan. Kita nak kena menjaga kecantikan kita. Jadi untuk anda yang nak mendapatkan aset yang lebih cantik, dalaman lebih sihat, okey, tenaga pula semakin meningkat. Sebab apa hari ini kita bawakan kepada anda, Jamu Jita nak berkongsi dengan anda minuman yang mendapat tempat di hati pengguna, alhamdulillah, iaitu Lady White. Yang mana Lady White ini adalah minuman formulasi berkolagen, tanpa kolagen, tetapi dia ada herba-herba terbaik wanita. Contohnya Puraria Millifika, Puraria Lobata, serta ada Kashif Fatimah Manjukani Akas Rapat. Yang mana ini adalah herba-herba semula jadi, yang mana ia membantu untuk mencantikkan aset kita, menegarkan aset kita, mencantikkan semula daripada atas bawah keseluruhan lah. Jadi secara semula jadi. Yang pasti tiada kesan sampingan. Okey. Jadi untuk anda yang nak dapatkan tubuh badan lebih menawan, kesihatan yang lebih menyelah, Puraria Millifika dan juga Lobata ni kan, menurut daripada pakar di Universiti Chulalongkorn Bangkok, memang membantu untuk kecantikan keseluruhan. Untuk anda yang nak dapatkan, boleh terus ke website kami seperti yang tertera di kaca TV tadi, di www.jombai.my, ataupun boleh terus hubungi kami sekarang di 013-3535-753. Sebab hari ini Sofia harganya ya Allah murah betul. 3 botol pembelian hanyalah bernilai RM100 dan penghantaran adalah percuma. Biasa satu tub ni dah hampir RM40 dah. Tapi untuk hari ini 3 botol RM100 saja. Penghantaran adalah percuma di seluruh Malaysia. Anda boleh dapatkan sekarang. Okey, terus hubungi kami. Dan yang paling penting untuk anda secara khususnya wanita-wanita luar sana lah, yang mungkin isteri-isteri ke, yang anak gadis, anak dara pun boleh juga. Sebab apa Lady White ni membantu untuk mereka yang ada masalah keputihan, okey, yang ada masalah aset, ada masalah kitaran bulanan yang tak lancar. Kadang-kadang kita senggugut bulanan teruk sangat datang. Betul. Jadi herba ini adalah herba yang terbaik, tapi jangan risau, tak ada rasa pahit langsung, rasa delima dan juga madu yang sangat sedap. Sebab tu ramai yang suka amalkan. Dan alhamdulillah, Jamu Cerita kita sangat berpuas hati. Sebab apa? Kita dah pun ekspor ke negara Timur Tengah. Sampai kat Temah kita tengah-tengah. Tu kat Temah tengah-tengah kat rumah kan. Okey, ke negara Timur Tengah, alhamdulillah mendapat sambutan yang sangat baik. Dan juga kita mendapat pengiktirafan Super Health Brand. Jadi kalau anda amalkan Lady White, tak ada kesan sampingan, hanya orang kata mencantikkan secara keseluruhan. Yang penting aset kita memang terjaga. Okay. Patutlah dia cantik kan. Alhamdulillah, insyaAllah. Okey, untuk yang seterusnya kita ada Pearl White Putih Mulus. Yang ini untuk anda yang nak mencerahkan kulit, mencantikkan kulit kan, hilangkan masalah jerawat, jeragat, pigmentasi kulit kering dan kusam. Sekarang cuaca tak menentu, sekejap panas, sekejap sejuk kan. Jadi penjagaan kulit ini sangat penting. Tadi kita dah jaga aset kita, dah jaga dalaman kita. Yang kedua, kita boleh jaga kulit kita juga supaya sekaligus. Betul. Sekaliguslah jalan luaran cantik, dalaman pun cantik juga. Anda boleh dapatkan rangkaian Pearl White Putih Mulus di www.jombai.my di website kami, ataupun boleh terus saja hubungi kami sekarang juga di 0113535753. Dan saya nak tunjukkan sedikit kepada anda sebab apa di dalam White Putih Mulus ini ada bahan-bahan yang tinggi dengan antioksida, tinggi dengan vitamin C. Jadi sebab tu ramai yang kongsikan seawal botol pertama Sofia kulit makin cerah, kulit makin glowing. Okey. Jadi saya nak buat tunjuk demo sikit, tunjuk demo antioksida. Seawal penggunaan anda dah boleh nampak dah. Okey. Kalaulah kita ada masalah kulit yang gelap, kusam dan sebagainya, nampak. Lama-lama pengambilan dia akan mencerahkan. Okey. Untuk anda kalau yang tadi nak, tu apa tu? yang tadi itu adalah larutan betadine. Yang mana itu menunjukkan kita umpamakan larutan betadine itu adalah kulit kita yang kering, kulit kita yang kusam, gelap, pigmentasi dan sebagainya. Jadi dengan adanya White Putih Mulus ini tinggi dengan kandungan antioksida dan juga vitamin C, buah-buahannya ada seperti blueberry, ada astaxanthin. Blueberry itu tinggi dengan hasil antioksida yang membantu melindungi kulit kita daripada radikal bebas. Kadang-kadang sebab radikal bebas kita duduk dalam aircon kan, itu yang membuatkan kulit kita kering, kulit kita gelap. Kita tak sedar benda tu. Kan? Jadi sebab itu seawal penggunaan White Putih Mulus ni ramai yang kongsikan kulit jadi makin cerah, makin glowing. Lepas tu tak ada masalah jerawat-jeragat dan tak ada dah. Yang penting ada pine bark, kulit kayu pine. Okey, kulit kayu pine ini sangat baik membantu untuk memudahkan parut-parut jerawat, parut-parut jeragat seawal botol pertama. Kalau tak percaya kena cuba dulu. Ramai yang dah pun berjaya. Jadi untuk anda yang di luar sana, jom terus kita nak ke hujung tahun ni, banyak kenduri kita nak datang kan. Sempat lagi nak mencantikkan diri kita balik sebab kita mungkin dah banyak aktiviti yang kita buat, cuti sekolah sebagainya. Jadi jom terus
terus cantikkan diri kita dengan mengamalkan Lady White untuk dalaman, Pearl White putih mulus untuk luaran. Okey, seterusnya. Yang terakhir Pencinta sekali. kopi. Untuk kopi edited kan. Kadang-kadang kita kalau nak minum kopi, kita suka kopi tapi kita tak boleh nak mencerahkan kulit biasanya. Kalau kita nak mencerahkan kulit tak boleh minum kopi. Tapi ini kita datangkan khas kepada penonton istimewa. Okey, Pearl White Coffee kita yang mana ia membantu untuk mencerahkan kulit. Kopi yang boleh mencerahkan diformulasikan bersama dengan kopi Arabica iaitu kopi yang sangat rendah dengan kafein. Ada susu kambing tinggi dengan kandungan protein. Ada juga guarana. Guarana membantu untuk memberi efek rasa kenyang yang berpanjangan. Jadi untuk anda yang nak amalkan diet pun boleh juga amalkan Pearl White Coffee daripada jamu cerita ini. Rasa kopi Arabica yang sangat sedap. Di samping itu, dia membantu untuk memberikan kesan pencerahan. Membantu juga untuk mengatasi masalah-masalah kulit macam kita punya Pearl White putih mulus tadi. Cuma beza rasa kopi. Kalau Pearl White putih mulus rasa adalah rasa blackcurrant. Terus dapatkan di website utama kami www.johnby.my ataupun macam biasa hubungi kami sekarang. Biar kakak-kakak CS tu berebut-rebut angkat telefon kan. 0133535753 untuk dapatkan mana-mana combo hari ini. Boleh campur 3 barangan hanyalah bernilai RM100 saja dan penghantaran adalah percuma. Secara ringkasnya untuk anda yang dapatkan aset lebih cantik, dalaman lebih sihat. Untuk anda yang nak mengembalikan keharmonian rumah tangga. Inilah dia jawapannya Lady White. Adakah Cik Fatimah majikan akan seropat. Seterusnya yang nak mencantikkan kulit, mencerahkan kulit. Mungkin ada tahun depan nak kahwin, sempat lagi nak cerah ni. Jangan ambil suntik-suntik. Kita amalkan semula jadi je kan. Amalkan Pearl White putih mulus daripada jamu jelita. Dan seterusnya untuk penggemar kopi. Nak pula cuaca hujan-hujan ni sedap rasa kopi panas-panas ni. Betul. Jadi anda juga boleh amalkan Pearl White Coffee daripada jamu jelita. Untuk nak dapatkan rangkaian produk kami yang lain pun ada juga. Hari ini kita bawa khusus untuk wanita tapi ada juga yang lain. Boleh dapatkan di stokis-stokis yang berdekatan ataupun di toko-toko jamu seperti yang tertera di kaca TV. Dan jangan lupa follow kami di jamujelita.official. Kita ada 2 lagi akaun tambahan sekarang. Jamu Jelita HQ dan juga Live Jamu Jelita yang anda boleh follow. Sebab apa Alhamdulillah dapat sambutan di TikTok. Kita banyak bagi bundle. Dan untuk anda yang nak dapatkan rangkaian produk yang lain boleh juga scan katalog seperti yang tertera di kaca TV sekarang untuk dapatkan rangkaian produk Jamu Jelita yang pastinya dapat membantu anda semua untuk meningkatkan kesihatan, kecantikan serta kecergasan diri secara khususnya. Itu dia. Jadi itulah dia antaranya Sofia untuk hari ini. Memang kita bawa yang khas untuk cantik je. Yang lelaki jangan amalkanlah Lady White ni. Boleh belikan untuk isteri. Boleh belikan untuk isteri. Betul. Jangan amalkan. Betul. Kalau kita berubah pula daripada progesteron ke estrogen nanti risau kita. Jadi terus dapatkan rangkaian produk jamu cerita. Ingat hanya yang baik daripada jamu jelita. Ya, itu dia. Bukan ini saja, ada banyak lagi rangkaian produk sebenarnya bawah jamu jelita. Jadi anda hanya perlu hubungi saja nombor yang tertera di kaca TV anda untuk mendapatkan promosi yang ditawarkan. 3 barangan ni hanya RM100 sahaja. Betul kan? Betul. Dan pengantaran juga percuma. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada tetamu saya Wardina Nadia Muhammad Azlan selaku Pegawai Pemasaran Jamu Jelita. Terima kasih. Sama-sama. Dan seterusnya para penonton, kita nak berhenti berehat seketika. Sekembali nanti kami akan bawakan satu lagi topik khas untuk anda semua. Selepas ini. Saya selalu paksa anak baca buku. Sebab baca buku kan baik. Hinggalah satu hari. Tak boleh jadi macam mak ke? Membaca. Asyik main telefon je kerja kamu, Dan mengedar buku hitam yang mengandungi unsur keganasan, hasutan dan fahaman atau ideologi yang melanggar akal Seksyen 7-1. Ibu bapa dan penjaga dinasihatkan memantau bahan bacaan anak-anak, bukan sahaja bahan... Aku biarkan kau. Aku ikut semua benda. Sabarlah, Cik Zai. Bukan anak-anak je yang buat salah. Kadang-kadang kita sebagai ibu bapa pun salah sebab tak pantau apa yang anak kita baca. Baik, kembali bersama kami untuk siaran berikutnya bersama dengan Irfan dan juga Sofi. Ya, betul. Jadi pada pagi ini kita akan kongsi kepada anda berkaitan dengan satu teater yang cukup menarik yang akan dipentaskan nanti, itu Teater Canadian Raja. Ya, menarik kan? Tajuknya pun sendiri dah ada wow. Dah ada elemen wow tu. Okey, dan bersama dengan kita pada pagi ini akan menjelaskan dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan teater ini. Tu saya kenalkan Ishraq Khalid. Assalamualaikum. Salam. Sihat, Khabar sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nampak santai. Sejuk sikit pagi ni. Sejuk
Hujan lebat, dekat ya? luar runtuh. Ya. Okey, jadi teater ini nanti akan dipentaskan. Jadi mungkin sedikitlah pengisian supaya kita tengok topik ataupun tajuk dia pun memang dah memanggil lah. Dia ada elemen wow di situ. Jadi apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat ataupun penonton? Cerita ni adalah obviously sebuah teater berbahasa Inggeris, The Canadian Raja. Dan ini juga adalah sebuah cerita yang sebenarnya sangat rapat dengan orang kita, orang Malaysia kita, sebab ia adalah cerita tentang keluarga Brooke yang dulunya mentadbir Sarawak selama berdekad. Dan ini sebenarnya bukan satu cerita yang direka-reka. Dia ada elemen rekaan fiksyen, roman nakler tu. Sebab ini sebenarnya adalah satu kisah yang sebenar, di mana sebenarnya Raja kedua Sarawak yang bernama Charles Brooke, pakcik dia James Brooke kan, the first one. Charles Brooke ni sebenarnya dia ada anak hasil perkahwinan pertamanya dengan seorang dayang. Ni ramai orang tak tahu. Yang ramai tahu adalah dia berkahwin dengan seorang Inggeris dan ada anak, nama anak dia Charles Vyner Brooke yang menjadi raja yang ketiga. Tetapi sebenarnya dia ada kahwin dengan seorang dayang, dan ini adalah kisah tentang anak pertama mereka yang bernama SK menuntut hak dia. Dia bukan nak menuntut dia nak jadi raja ke apa, tapi dia nak satu pengiktirafan bahawa dia adalah seorang Brooke. Itu je. Dan kisah ni adalah tentang dia berdepan dengan si isteri Charles Brooke, si wanita Inggeris tu yang bernama Rani Margaret. Dan konfrontasi ni yang adalah satu rekaan yang dicipta oleh penulis skrip ni, iaitu Dave Carley yang daripada Australia, daripada Canada. So dia mencipta cerita ni daripada dia punya pembacaan. Ada particularly ada seorang pengkaji yang mengorek rahsia dan kisah sejarah keluarga Brooke ni. So dia mencipta satu, kenapa dia nak sebenarnya cerita ni nak memahami kenapa si SK ni dibenamkan kewujudan dia. Dan kita juga nak tahu kenapa si Rani Margaret ni bertindak sedemikian. Okey. Itu adalah sedikit sinopsis awal lah berkaitan dengan Canadian Raja yang akan dipentaskan nanti. Jadi Isra juga akan berlakon nanti? Ya kot. Mungkin nama saya ada kat situ. Jadi kita nak kongsikan juga watak lah yang dipegang oleh Isra nanti, dan mungkin antara pelakon-pelakon kita yang lain. Okay, saya akan bersama 3 lagi pelakon, iaitu Sarah Shahrom, Malik Taufik dan juga Amalina Arham. Dan saya memegang watak sebagai The Young SK, SK Brooke yang muda. Sebab sebelum dia ada 2 act lakonan ni, di mana pertamanya adalah si SK dan si Rani Margaret ni mengimbau kisah lampau dia untuk memberi establishment ataupun nak memberitahu background story of mereka berdua sebelum mereka bertemu dan bertikam lidah dalam act yang kedua. Okey, jadi pementasan ni durasinya berapa lama dijangka? Kurang lebih sejam 15 minit ke sejam 20 minit macam tu. Panjang juga. Akan dipentaskan di mana? Kami akan mementaskannya di Damansara Performing Arts Centre di PEC pada 24 hingga 27 Oktober ni. Okey. Jangan tak datang. InsyaAllah kami akan datang. Baik, kalau kita nak kongsikan kepada penonton dari segi gambaran watak yang akan dipentaskan nanti oleh Isra sendiri kan, cabaran utama untuk melakukan watak ini bagaimana? Sudah pastinya adalah kalau kita melakonkan watak yang pernah wujud, macam biografi contohnya, watak-watak ataupun figura-figura sejarah yang ada direkodkan sebelum ni, lebih mudah untuk kita melihat dia punya mannerism, perlakuan, tingkah laku, cara bercakap. Tetapi ini adalah satu rekod sejarah yang paling ada pun gambar. Dan gambar ni pun dalam poster ni. Ni gambar SK-nya. Alright. Dia adalah seorang usahawan yang berjaya lah di Kanada. Dan ini je lah, kita ada gambar, tak ada rekod video. Dan kerana itu... Penulisan pun tak ada ya? Penulisan ada, tapi tidak menggambarkan dia ni jari dia sengit sebelah ke, tempang ke, dia berkelip 50 kali seminit ke. Tetapi tu cabaran adalah untuk membaca daripada teks skrip, kemudian membuat homework tentang latar belakang dia sikit, dan daripada situ kita cuba nak mengolah perilaku ataupun karakter dia macam mana. Cabaran dia macam
dia nak menghidupkan satu watak yang kita tak pernah nampak secara visual ataupun dengar suaranya. Itu cabaran. Dan saya pula begitu juga dengan pelakon-pelakon lain, cabarannya adalah untuk sebab satu watak dipecah kepada dua, saya perlu bekerjasama dengan seorang lagi SK, itu SK yang lebih tua. Malik yang akan memainkan watak tersebut untuk kita nak buat macam mana ni. Dia punya perilaku macam mana, diri dia macam mana, bercakap dia macam mana. Itu cabaran. Ada watak muda dan watak tua. Ya. Wow, kronologi berbeza kan. Betul. Okey, lagi sekali kita boleh bawa kepada penonton untuk datang beramai-ramai menyaksikan. Mana tu? Itu. Okey. Tuan-tuan perempuan, jemput datang ke pementasan teater sini. Tuan-tuan perempuan, sekali lagi. Selamat datang pula. Jemput datang ke pementasan teater The Canadian Raja pada 24 hingga 27 Oktober ini di Damansara Performing Arts Centre DPAC. Jumpa anda di sana. Jumpa anda di sana. Terima kasih Israel Khalid, pelakon utama untuk teater Canadian Raja. Jangan lupa saksikan. Okey, penonton, itu sahaja yang membuat anda pada pagi ini. InsyaAllah kita dah berikan perkongsian kepada anda selama 2 jam tadi bersama dengan saya Irfan Syawina Sution. Ya, betul. Dan juga bersama dengan saya Raja Fira Jari. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk menonton Belanjawan 2025 yang akan juga secara langsung untuk bahasa Inggeris. Untuk anda yang ingin menyaksikan versi bahasa Inggeris di TV2. Okey, nampaknya sampai di sini saja. Kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.